Record lah, saya akan rekodkan. Alright. Kita dah 17, lebih kurang 20 orang. Baik, so rasanya kita boleh mulalah. Jadi, saya serahkan mic seterusnya kepada Encik Izwan. Okay, Encik Izwan, silakan. Okey, terima kasih Cikgu Zaki. Assalamualaikum semua kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan yang ada join kita pada pagi ini. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kerana kepada Cikgu Zaki kerana menjemput saya untuk memberikan kata sharing lah pengalaman saya pada hari ini. Bersama saya adalah Encik Farid. Nama saya Izwan. Saya akan cerita sikit background saya lah. Saya merupakan Chief Operating Officer untuk Elvira System Sdn Bhd. Nanti saya akan ceritakan Elvira System Bhd itu siapa. Saya punya background adalah engineering. Saya memang engineer sebelum ni. Saya merupakan jurutera reka bentuk untuk pembuatan IC. Maknanya yang chip-chip tu memang saya salah seorang team member untuk membuat chip-chip yang ada dalam komputer tu. Saya pernah kerja di Intel dengan AMD semua. Dan pada tahun 2012 saya dan bersama rakan saya telah, kata dah tua-tua ni, dah mula set up company sendiri yang dinamakan Elvira System Sdn Bhd. So hari ni apa yang saya hendak sharekan adalah mengenai microbit dan juga MacCode. Sebab dia sebenarnya adalah dua benda yang berbeza. Nanti saya sharekan sekejap apa yang kita nak cover untuk hari ni. Saya akan buat perlahan-lahan cikgu. Saya takkan laju. Apa yang kita boleh cover, kita cover dalam masa 2 jam ni. Okay? Yang lain-lain tu nanti kita akan cover kemudian. Tak maaf, anak saya ni bila work from home dia ada dekat sini. Okay. Alright. Saya sharekan sekejap. Okay. Cikgu nampak ke? Okay. Alright, nampak. Ni sebenarnya adalah slide yang saya pakai lah, sebab selalunya untuk makluman cikgu, setiap hari Selasa dan Khamis memang saya ada buat satu sesi percuma pada siapa-siapa nak join. Saya menggunakan Skype. Saya panggil sesi itu adalah sembang-sembang microbit bersama Abang Wan. Sebab saya orang yang tembam dan nama saya Izwan, tu sebab saya panggil Abang Wan. Okey, dan biasanya saya apa? Minta maaf anak saya. Tak apa. Okey. Dia mana minggu lepas kita dah buat pengenalan kepada microbit dan MacCode, dan minggu ni kita akan buat perkara lain lah. Mana adalah tajuk 2. Tapi hari ni apa yang saya nak sharekan adalah mengenai pengenalan kepada microbit dan MacCode. Okey, izinkan saya apa yang kita nak cover hari ni yang saya nak kongsikan ialah, pertamanya ini adalah soalan-soalan yang saya compile. Biasanya orang akan tanya soalan-soalan ni, jadi saya letak dulu kat sini. First sekali adalah siapakah Elvira System Sdn Bhd dan apa kena-mengena dia dengan microbit ni. Yang kedua adalah apakah itu microbit. Yang ketiga dia apakah itu MacCode. Lepas tu keempat kita akan buat sikit hands on cikgu semua kita akan buat hands on dengan menggunakan MacCode ni iaitu kita akan buat tutorial dan tip untuk menggunakan MacCode. Lepas tu yang kelima saya akan sharekan juga contoh-contoh projek yang boleh dibuat dengan menggunakan microbit. Lepas tu ada yang tanya, adakah pertandingan yang khusus pada microbit di Malaysia ni? Nanti saya akan terangkan. Dan di manakah hendak mengetahui mengenai program latihan microbit yang telah dijalankan atau akan dijalankan, di manakah hendak membeli microbit. Mungkin ada cikgu yang pernah mendengar microbit tu apa, ataupun MacCode tu apa, atau mungkin yang tak pernah dengar. Tak apa, hari ni saya akan sharekan. Sebelum tu saya akan bagi tahu dululah, saya akan ceritakan siapakah Elvira System Sdn Bhd ni. Izinkan saya cikgu. Elvira System Sdn Bhd ni diperbadankan pada tahun 2012. Dia merupakan syarikat teknologi yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumi Putra yang berpangkalan di Cyberjaya, Selangor. Tahun 2012. Okey, antara bisnes yang kami jalankan adalah, salah satunya adalah kita menawarkan kursus latihan dari pelbagai bidang elektronik daripada peringkat profesional sehinggalah ke peringkat sekolah. Dan untuk peringkat sekolah ni, kami lebih fokuskan kepada microbit, platform microbit ni. Lepas tu, yang ketiga, Elvira System merupakan wakil pengendali latihan kepada syarikat ARM. Mungkin ada yang pernah dengar ARM ataupun ada yang tak pernah dengar ARM pun tak apa. Tapi satu lagi, kami juga adalah latihan kepada syarikat Intel dan juga merupakan wakil rasmi untuk penjualan dan latihan microbit di Malaysia. Okey. Kalau laju tolong stopkan saya cikgu. Okey. Boleh, tak ada masalah. Alright. Tu Elvira System Sdn Bhd ni merupakan syarikat pertama yang membawa dan memperkenalkan microbit ke Malaysia. Kami adalah memang syarikat yang pertama.
dan kami banyak juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkenal MyKubik ke dalam sukatan pelajaran dan melatih guru serta kaki tangan KPM di dalam penggunaan MyKubik di dalam pengajaran. Kita dah train untuk cikgu-cikgu, terutama sebab untuk makluman cikgu, MyKubik ni terutama cikgu sekolah rendah ya, dia akan mula diperkenalkan ataupun akan diajar dalam modul, salah satu modul di dalam subjek reka bentuk teknologi darjah 5 tahun hadapan. Dan kami telah melatih guru di bawah KPM dan MDEC. Tahun lepas kami telah melatih 600 orang guru jurati utama di seluruh Malaysia, dan tahun ni sepatutnya kami dah start mengajar untuk jurati utama ni, tapi kami holdkan dulu sementara PKP ni habislah. Maknanya kita tunggu sampai PKP ni. Dan memang kita ada juga macam konsult untuk orang kata pembuat buku teks mengenai bagaimana, apakah itu MyKubik dan bagaimana untuk menggunakan MyKubik semua. Okey, next. Ada apa-apa soalan cikgu? Tak ada apa-apa ya? Okey, boleh teruskan. Okey, next. Saya bagi. First kali orang akan tanya, apakah itu MyKubik? MyKubik itu apa sebenarnya? Kalau cikgu-cikgu tengok sebenarnya saya tak nampak muka saya, jadi saya tak pasti apa yang dipandang, apa yang cikgu pandang saya sebenarnya. Nampak skrin. Nampak skrin Okey. Apakah itu MyKubik? Sebenarnya kalau nak ikutkan, MyKubik ni kalau kita tengok yang saya highlightkan ni, MyKubik adalah mikro pengawal. Ataupun kalau saya tunjukkan kat skrin, nampak ke saya tunjukkan kat skrin? Saya tak pastilah macam mana saya nak tengok muka saya balik. Macam mana? Apa yang dinampak Okey siapa ada Cik Farid tolong bagi tahu saya mana nampak Okey, sebenarnya inilah MyKubik ni. Ini adalah MyKubik. Kalau cikgu tengok kat yang saya pegang ni MyKubik. Kalau nak tengok, MyKubik ni sebenarnya adalah microcontroller ataupun mikro pengawal. Dia sebesar, kalau kita ini katakan ini kad macam kredit card kita, dia sebesar ni je. Ni nampak? Nampak tak? Nampak Nampak? Saya pun tak pasti sebab saya tak nampak diri saya. Jadi saya tak tahu apa yang Nampak. Nampak Okey. Dia sebesar ni je. Ini muka depan dia. Nanti saya akan explain apa yang ada dekat MyKubik ni. Dan ini adalah belakang dia, MyKubik ni. Okey. Inilah MyKubik. Jadi bila orang kata MyKubik tu apa? MyKubik adalah sejenis ataupun spesies mikro pengawal. Dia adalah mikro pengawal. Jadi MyKubik itu adalah jenama. Salah satu jenama yang kalau yang ni kita panggil MyKubik. Kalau dekat market tu kita ada Arduino, dan kalau tak salah saya, kalau EV3 tu, EV3 pun juga adalah mikro pengawal. Kalau tak salah saya, EV3 juga adalah mikro pengawal. Maknanya mereka ni adalah spesies satu keluarga yang sama, cuma brand je yang berbeza. Jadi, ada pun Cikgu Zaki ada tunjuk. Yes. Cikgu Zaki pun besar-besar ni je. Dia kecil Rasa Cikgu Zaki beli tahun lepas Cikgu Zaki Kita beli kan? Tahun lepas. Tahun lepas. Okey. Jadi inilah yang akan digunakan. Jadi bila orang kata ada berapa jenis MyKubik ni yang ada, dia cuma ada satu je. Ini je yang dia ada. Dia tak ada benda lain dah. Maknanya MyKubik hanya satu jenis saja. Yang lain-lain tu semua hanyalah aksesori. Okey. Jadi kembali kepada apa itu mikro pengawal lah. Mungkin ada cikgu yang memang selama ni memang mahir ataupun memang dalam bidang elektronik ke ataupun memang teknikal ke mikro pengawal apa, ataupun cara yang paling mudah untuk kita faham adalah MyKubik ataupun mikro pengawal ni adalah kita bayangkan kita sebagai satu tubuh badan manusia ni. Kita ni satu badan manusia ni, kita ni adalah mikro pengawal. Kita ada prosesor dalam ni, otak kita, dan kita ada tangan, ada apa semua jadi kita ni adalah satu mikro pengawal. Dan kemudian kita ni perlukan satu arahan ataupun perlu diprogramkan untuk membuat sesuatu. Kita adalah mikro pengawal, kita bayang kita adalah satu badan manusia, kita ada otak, dan kita perlu programkan otak kita untuk membuat sesuatu. Kita ni adalah microcontroller. Itulah mikro pengawal tu. Jadi, apa tu MyKubik? MyKubik adalah mikro pengawal. Kau nak bayang, badan manusia ni adalah mikro pengawal dan kita perlukan satu arahan untuk membuat sesuatu. Jadi MyKubik ni boleh buat apa? Ikutlah cikgu nak buat projek inovasi ke, cikgu nak buat projek robotik ke, tapi yang asasnya untuk mengawal sistem cikgu adalah mikro pengawal ni. Ataupun kat sini kita panggil dia MyKubik. Okey? Jadi,
Microbit. Itu satu kena faham konsep asal tu. Microbit apa? Microbit adalah mikropengawal. Itu nanti saya akan bagi tahu dia punya link-link dia semua. Nak tahu lebih detail. Satu kedua je, apakah itu make code? Make code ni adalah bahasa patutnya digunakan untuk memberi arahan kepada microbit. Ingat kita mikropengawal. Kalau kita tidak diberikan sebarang arahan, kita takkan buat apa-apa kan. Kalau macam tak ada arahan, kalau kita manusia pun kita akan diam je. Kita akan lengai macam tu kan, tak buat apa kan. Sehinggalah kita diberi arahan. Contoh, macam sekarang ni saya tengah buat, okey ni sekarang ni saya punya program, saya tengah mengajar cikgu ni. Tiba-tiba, saya ni mikropengawal, saya tengah mengajar, saya tengah sharekan ni. Tiba-tiba isteri saya kata, bang tolong buang sampah. Saya dapat satu arahan yang lain. Dan saya terpaksa lepaskan program ni dan membuang sampah. Itu adalah mikropengawal tu. Maknanya kita menggunakan bahasa patutcaraan yang digunakan untuk memberi arahan kepada microbit. Jadi make code nanti kita akan guna make code ni. Mana make code ni semua adalah satu platform yang kita akan gunakan untuk memberi arahan kepada microbit. Boleh cikgu? Ke ada apa-apa soalan ke? Okey, kalau cikgu kalau ada soalan boleh gunakan ruangan chat macam mana kita nak pergi ke chat tu? Sama cikgu, saya ni first time guna Meet team ni. Boleh tak ada masalah. Tak apa, saya akan kontrol. Okey. Okey, clear Jadi sekarang ni untuk tidak membuang masa kita, antara soalan yang akan cikgu tanya adalah perlu ke saya install make code ni? Perlu ke saya install? Okey. Make code ni kita yang secara orang kata the bestnya adalah tidak perlu install apa-apa. Tidak perlu install, dia adalah web based. Tidak perlu bayar apa-apa. Tu satu lagi, tidak perlu bayar apa-apa, tidak perlu install apa-apa. Make code ni tak perlu. Cuma cikgu perlu ada internet, cikgu perlu ada laptop, komputer, handphone pun boleh untuk kita gunakan make code ni. Itu soalan yang rajin orang tanya, perlu ke saya bayar untuk guna make code ni? Tak perlu bayar apa-apa. Dia adalah percuma, dia adalah open source dan dia adalah percuma. Dan soalan yang rajin orang tanya, perlu ke saya ada microbit ni? Microbit ni perlu ada ke sebelum saya nak belajar make code ataupun nak belajar programming ni dengan menggunakan make code? Tidak perlu cikgu. Nanti kita boleh gunakan simulasi yang ada dalam make code tu sendiri. Okey? Okey cikgu. Now kita akan pergi kepada sekejap macam mana saya nak stop sharing ni? Sekejap Pada skrin balik. Pada skrin tadi. Skrin balik. Sekejap kita tengok dulu. Share skrin. Okey, saya share skrin. Saya stop sharing sekejap. Okey. Saya akan sharekan ni. Okey, cikgu nampak tak? Sekarang ni saya punya browser ni. Nampak. Okey, nampak Okey. First kali sebelum kita mulakan, saya mohon cikgu yang mana ada laptop ataupun ada PC ni, mana-mana browser kalau boleh cikgu pakai Chrome cikgu pergi dekat yang 3 titik atas. Ini untuk setting je, untuk first time je. Setting ni tak ada kena-mengena dengan make code ataupun microbit. Ini just setting kita PC. Make sure cikgu pergi ke 3 titik yang sebelah, kalau kita pandang laptop tu tengok sebelah kanan atas, penjuru atas tu ada 3 titik. Perasan tak? Ya. Okey. Dia ada keluar new tab, new window, apa benda semua ni. Perasan ni Okey, cikgu pergi kepada settings. Kalau ada yang tertinggal bagi tahu, saya akan tunggu sampai semua orang dapat. Dah Okey. Bila semua dah sampai sini, saya mohon cikgu semua tolong saya dekat setting cikgu tarik download. Allah. Jangan kadang laptop ni dia okey, download ni cikgu akan nampak ni yang ask where to save each file before downloading ni. Okey. Dan cikgu enablekan dia. Kalau siapa yang dah enable tak apalah, yang mana yang tak pernah enable benda tu, just enable benda tu. Ask where to save each file before downloading. Okey, itu memang cikgu kena enable dia. Bukan apa, nanti senang untuk cikgu sebab nanti dia ada kita akan banyak guna benda tu untuk save file kita. Daripada kita programming tu, kita akan save file kita. Okey. Right, bila dah buat benda ni, cikgu boleh tutup dah.
dah enable cikgu tutup Ada yang siapa tak boleh ikut ke? Ada tak? Saya tak perasan dah siapa boleh ikut, siapa tak boleh ikut ni. Saya okey kot. Semua okey? Semua okey Kalau guna Mac macam mana Mac? Mac ni ni menarik ni sebab Mac saya tak pernah pakai. Cuba tengok browser tu, rasanya tak ada masalah kot Mac. Mac macam biasa kalau kita tu memang dah boleh enable ke? Kalau kita nak savekan dia boleh pop up window tak? Macam dia akan beritahu kat mana kita Saya nak. betul lah. Mac sama je. Okey, sama je. Alright. Terima kasih cikgu, terima kasih. Okey, bila dah sampai ke sini sebelum tu saya tak tahu apa yang cikgu nampak sekarang ni adalah dekat directory utama tu, dekat directory kita ataupun dekat mana-mana pun cikgu create satu directory baru untuk kita punya session hari ni kalau boleh. Sekejap macam mana saya nak share macam ni. Cikgu pergi dekat cikgu nampak apa yang saya buat ni ataupun cuma nampak microbit saja? Nampak microbit saja. Nampak microbit saja. Saya stop sharing. Okey, saya tidak stop. Saya stop sharing balik. Tengok Saya stop sharing. Okey, saya stop sharing. Okey, sekarang ni saya akan share balik. Katakanlah saya share balik dekat sini. Yang ni kan. Cikgu apa-apa pun cikgu pergi ke desktop ke ataupun mana-mana. Just create new directory. Just create new directory. Ataupun new folder lah. Sorry, bukan new directory. New folder. Cikgu tulislah apa-apa yang cikgu nak letak untuk cikgu punya folder. Katakan microbit sharing lah saya buat hari ni microbit sharing. Dah. That's it. Itu je. Sebab nanti apa-apa file yang keluar daripada Macpod tu nanti yang kita akan savekan, kita akan savekan ke dalam folder ni yang kita createkan dekat, macam saya createkan dekat desktop lah Alright. Okay, next adalah mencabar juga pakai mic ni sebab bila sharing ni kita kena share banyak kali. Okay, sekarang cikgu nampak saya punya microbit BBC microbit Okay. Untuk apa-apa pun cikgu, kalau yang terbaiknya saya memang bagi tips ni sebab dia ada jalan singkat untuk pergi ke Macpod tu. Tapi apa yang saya nak cuba sharekan pada hari ni, kalau boleh cikgu pergi kepada website ni. Kalau nak start Let's Code ni, Macpod ni, kita pergi kepada microbit.org. Okey, yang ni www yang saya tunjuk kat atas ni, yang saya highlightkan kat atas, www.microbit.org. Kenapa saya mohon sangat-sangat cikgu-cikgu pergi kepada website ni? Sebab website ni pertama, website ni adalah website rasmi kepada Microbit. Okey. Dia adalah website rasmi kepada Microbit dan dekat dalam website ni ada pelbagai-bagai informasi. Contohnya macam kita ada tutorial, kita ada contoh-contoh projek yang ada kat dalam tu. Dia ada pasal informasi yang detail pasal Microbit, dia ada informasi yang detail pasal Macpod dan macam-macam lagi lah yang ada mengenai Microbit ni Okey. Jadi apa-apa pun cikgu akan pergi ke https pergi je www.microbit.org. Semua dah dapat ke muka budak perempuan ni? Dapat Nampak. Sebab saya takut nanti ada internet yang slow. Sebab saya ada buat kat Sarawak itu slow dekat internet dia. Okey. Sekarang ni, next adalah kalau cikgu pergi ke Get Started ni. Okey. Get Started ni, dia akan keluar first step, dia ada user guide, dia ada BBC Microbit in School, dia ada home learning. Dia memang very comprehensive dia punya website ni. Memang very comprehensive. Walaupun saya tak sempat nak cover hari ni semua, tapi cikgu-cikgu boleh explore pada microbit.org ni. Dekat sini kita tengok kalau kita tengok orang kata user guide contoh ini adalah orang kata detail pasal Microbit yang saya tunjukkan tadi. Apa yang ada dekat dalam papan Microbit ni ataupun Microbit tu yang saya ingat Microbit tu
Dia kalau kat depan tadi, yang depan tadi tu yang saya kata ada bahagian muka depan, dia ada LED yang telah terbina dekat papan tu sendiri. Dia ada 5, yang ni dekat sini. Yang ni, yang saya tunjuk ni. Yang ni. Dia ada 5 kali 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 kali 5 LED yang telah terbina kat dalam tu. Okay. Lepas tu dia ada built-in input. Ini sebenarnya adalah pin apa? Orang kata dia punya bukan pin, dia panggil button Dia ada 2 button, dia ada button A dan button B. Kita boleh gunakan sebagai salah satu kita punya orang kata apa? Nak initiatekan kita berprogram. Lepas tu dekat bawah yang warna kuning ni semua, ini adalah pin I/O dia termasuk power dan ground. Ni. Nanti saya akan tunjukkan lebih detail. Ni bahagian belakang dia ada reset button, battery socket, lepas tu dia ada processor. Lepas tu dia ada built-in sensor kat dalam ni, dia ada orang kata dia ada apa? Temperature sensor, dia ada accelerometer, dia ada compass. Semua dah terbina dalam satu papan yang kecil tu. Jadi kalau cikgu tengok kat bawah ni, nanti cikgu boleh explore sendiri. Okey. Mana kat sini pun dia dah bagi tahu gambar yang satu ni apa, dia adalah button. Yang ni adalah LED display and light sensor. Sebab yang menarik pasal micro:bit ni, yang ni dia boleh jadi output sebagai LED dan juga LED ni juga boleh menjadi sensor cahaya. Sensor cahaya tu memang dah terbina. Cikgu tak boleh beli sensor lain pun kat luar. Dekat LED tu sendiri pun dia boleh jadi sensor cahaya. Contoh projek sensor cahaya, katakanlah cikgu nak buat lampu yang terbuka dan tertutup secara automatik. Maknanya waktu malam dia terbuka lampu, waktu siang dia tertutup lampu. Cikgu boleh menggunakan light sensor ni sebagai salah satu sensor untuk jadikan satu sistem macam tu, on dan off secara automatik. Lepas tu yang saya kata yang nombor 3 ni adalah pin GPIO. Kalau cikgu tengok kat sini, kalau cikgu perasan dia ada macam bulat. Lepas tu ada 0, 1, 2, 3V dan ground. Okey. Kalau cikgu nampak yang 0, 1, 2 ni nampak dia macam besar kan, dia punya pin dia. Yang kecil macam piano ni, yang kecil, ini pun adalah dia punya I/O. Cuma kita nak access dia, kita perlu menggunakan aksesori tambahan yang dia panggil edge connector. Okey, ataupun connector block Tapi yang ni yang nampak yang besar-besar ni, maknanya cikgu boleh gunakan banana clip ataupun crocodile clip untuk clip je kat situ. Tak perlu beli aksesori lain. Maknanya kalau sistem cikgu ni very simple, cikgu Zaki ada tunjuk. Cikgu Zaki ada tunjuk. Dah macam pramugari dah. Okey, maknanya boleh pakai crocodile clip pun kita boleh clip je. Okey, kita boleh clip sahaja kalau kita tengok Cikgu Zaki tu maknanya itu sebab dia ada yang besar, lepas tu dia ada I/O yang kecil. Jadi kat bawah ni cikgu boleh tengok kat dalam ni cikgu boleh tengok, kalau cikgu klik kat sini dia ada banyak. Lepas tu dia ada pin 3V dan dia ada ground. Okey. Untuk makluman kalau siapa yang biasa pakai Arduino tu, Arduino adalah 5V. Okey. micro:bit dia cuma 3V sahaja. Arduino 5V, yang ni adalah 3V. Okey, dia adalah low power sikit Dia compare dengan Arduino. And then tapi ada orang tanya saya pula. Maknanya saya kena beli, katakan saya nak buat satu sistem, saya kena beli aksesoris yang hanya boleh suit untuk micro:bit saja ke yang 3V? Tidak. Jika cikgu-cikgu ada sensor-sensor lain yang Arduino punya tu, yang cikgu pakai untuk Arduino tu, cikgu boleh guna balik dan pakai terus kepada micro:bit. Kecuali mungkin servo ada tambahan-tambahan sikit. Contoh ada tambahan sambungan untuk supply power kepada servo tu sendiri. Itu mungkin next time saya akan sharekan lagi lah. Mari itu lebih detail lah. Sebab robotik ni biasanya micro:bit ni, kalau kita robotik kita akan pakai micro:bit ni untuk kontrol servo, ataupun kita akan guna micro:bit ni untuk kontrol DC motor. Dari 2 motor satu DC motor, satu lagi adalah servo motor. Kalau servo motor ni biasanya kita akan kontrol, kalau robotik untuk tayar yang bergerak, biasanya kita akan pakai servo motor 360 darjah continuous. Dia akan jadi macam roda. Dia akan bergerak macam roda tu. Ataupun kita akan pakai DC motor lah. Kita akan pakai orang kata
isi motor ni biasa kita akan pakai ada satu motor driver, ada tambahan lagi. Tak apa, itu semua saya akan cerita detail. Mungkin kalau Cikgu Zaki akan jemput saya lagi khusus untuk robotik aja, saya akan cerita benda lain untuk robotik tu. Okey, sekarang kita cuma cerita basic dia saja dulu. Okey, kat bawah ni tu cikgu boleh explore dia punya pin-pin dia. Lepas tu yang menarik dekat dalam microbit ni sendiri dia dah ada built-in Bluetooth Dia ada built-in Bluetooth. That mean cikgu boleh menggunakan microbit untuk mengawal microbit ataupun cikgu boleh menggunakan handphone untuk mengawal microbit cikgu. Jadi di mana dia boleh guna microbit ke microbit atau boleh menggunakan handphone untuk ataupun kalau cikgu nak main robotik lah contoh cikgu ada handphone untuk mengawal robot yang ada tu, cikgu boleh guna handphone sebab dia dah ada Bluetooth ni. Okey? Ni yang saya ceritakan tadi, dia ada processor dan temperature sensor, dia dah ada built-in, dia dah ada kompas. Kompas ni saya pernah tengok ada satu budak dia gunakan kompas ni, ni budak sekolah agama lah ni. Dia buat orang kata pengesan arah kiblat, dia letak dekat dia punya sejadah dia. Atau bila arah kiblat tu menyala dia punya LED dia. Ada budak sekolah agama buat, dia gunakan kompas yang ada dekat dalam microbit ni. Lepas tu dia ada astrometer, lepas tu kalau nak tahu lebih detail dia punya spek dia, cikgu boleh klik dekat view yang ni, yang warna hitam ni, view the text spec. Tu kalau nak tahu lebih detail lagi. Tapi saya takkan cover hari ni benda tu semua. So banyak sangat benda kita nak cover kan. Okey? Ada apa-apa soalan tak sebelum ni? Sebelum saya proceed. Okey Ada ke? Saya pun tak tahu dah soalan dah keluar soalan ke tak. Okey. Ada soalan? Tak ada Okey. Next, saya akan pergi. Kita akan pergi. Okey, ingat cikgu ini adalah dia punya micro pengawal dia punya cerita. Yang microbit ni adalah micro pengawal ataupun kita panggil dia hardware ataupun kita panggil dia sebagai perkakasan. Dia adalah sejenis perkakasan yang dipanggil micro pengawal. Okey, sekarang ni kita nak pergi mulakan buat program kita yang pertama dengan menggunakan MakeCode. Sekarang ni cikgu klik dekat atas tu ada tulis get started, dia ada projects, dia ada lesson, cikgu klik dekat let's code tu. Klik kat let's code. Okey. Okey, cikgu akan keluar benda ni. Kalau cikgu perasan, dekat atas ni, dia ada tulis MakeCode Editor, dia ada Python Editor, yang Microbit Classroom ni benda lain. Microbit Classroom nanti saya akan sharekan kemudian, kalau ada sesi lain, insyaAllah. Ini Microbit Classroom ni sebenarnya adalah satu feature baru dalam microbit.org ni. Benda ni free untuk cikgu-cikgu buat kelas programming cikgu dengan anak-anak murid cikgu. Dia dah ada satu platform yang panggil Microbit Classroom ni. Cikgu boleh try nanti yang ni. Manage whole microbit coding session ni, yang microbit classroom. Okey, yang saya nak tunjukkan adalah yang ni yang MakeCode Editor dengan Python Editor. Hari ini kita akan gunakan MakeCode Editor ni. Okey, macam saya bagi tahu tadi, MakeCode Editor ni merupakan salah satu platform ataupun bahasa atau caraan untuk kita mengawal microbit. Adakah microbit hanya tahu MakeCode saja yang dikenal? Tidak. Cikgu-cikgu kalau mana yang dah mahir, cikgu-cikgu boleh menggunakan, orang kata dah mahir dengan programming ni, cikgu-cikgu boleh menggunakan Python, cikgu-cikgu boleh menggunakan JavaScript pun boleh, dan kalau lagi mahir, biasa pelajar UC, saya akan galakkan mereka menggunakan C programming untuk mengawal microbit ni. Tapi untuk peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, memang saya galakkan sangat pakai MakeCode Editor. Bukan apa? Objektif microbit ni adalah untuk menarik seramai mungkin pelajar yang ada dekat Malaysia ataupun dunia ni berminat kepada programming dan berminat kepada to be innovators lah one day insyaAllah. Tapi yang penting dia nak tarik minat dulu. Jadi kita saya memang galakkan sangat-sangat tengoklah kepada MakeCode Editor ni sebelum pergi ke benda-benda lain. Okay? Now, kenapa saya cakap MakeCode ni, saya galakkan sangat MakeCode, kita klik kepada MakeCode Editor. Klik je. Okay, yang MakeCode Editor tu just klik. Okay, dia akan keluar macam logo, yang logo warna ada macam mata tu semua, dia adalah MakeCode. Cikgu akan sampai kepada website ni. Ini MakeCode cikgu ni MakeCode. Tak ada lagi microbit tu, tak ada lagi sebab ramai cikgu yang tak ada microbit saya rasa. Jadi kita fokus pada MakeCode. Dekat sini kalau cikgu scroll ke bawah, cikgu akan tengok dia ada tutorial. Tutorial ni cikgu boleh cuba nanti kemudian.
Cikgu-cikgu boleh cuba dengan anak-anak ke ataupun apa. Sini ada beberapa dia punya tutorial. Sini ada dia punya live coding. Ini semua contoh-contoh cikgu-cikgu boleh cuba nanti. Okey, cikgu-cikgu ada juga contoh-contoh games yang cikgu boleh buat dengan menggunakan microbit. Cikgu ada, okey, yang radio games ni cikgu perlukan microbit lah sebab dia perlukan 2 microbit. Maknanya yang saya kata tadi, microbit dia boleh berinteract dengan microbit yang lain. Maknanya kita ada 2 microbit. Microbit A boleh interact dengan microbit ataupun cikgu boleh gunakan microbit dan handphone untuk mengawal microbit. Okey. Lepas tu dia ada contoh-contoh bawah ni, kalau cikgu tengok dia boleh buat fashion, dia boleh buat music, dia boleh buat toys, dia boleh kalau cikgu yang bukan aliran, bukan RBT atau ASK pun, dia ada juga untuk, dia bagi contoh-contoh untuk buat science project dengan menggunakan microbit. Tu sebab saya kata microbit ni bukan hanya sekadar robotik, tapi boleh buat macam-macam lagi perkara yang selain daripada robotik. Inovasi, nak mengajar, nak menggunakan microbit untuk menarik minat lagi dalam PDPC ke pun boleh. Sebab isteri saya pun seorang guru, saya pun dah galakkan dia untuk menggunakan microbit, untuk dia gunakan microbit dalam pengajaran kimia. Saya cuma kata just buat something yang untuk menarik minat pelajar, lain sikit. Contoh macam kita buat digital thermometer dengan menggunakan microbit, selain daripada kita guna microbit yang biasa tu, buat something yang lain sikit untuk tarik minat pelajar. Ini tutur saya semua. Okey. Ini cikgu nanti cikgu boleh explore dekat bawah-bawah ni. Ada banyak benda-benda yang cikgu boleh explore. Yang penting sekarang ni kita pergi kepada permulaan. Saya nak terangkan kepada mengikut. Cikgu pergi kepada new project. Cikgu perasan tak? Yang sebelah kiri kalau kita pandang warna purple, dia ada new project, dia ada plus. Cikgu klik kat situ. Okey, cikgu klik. Okey. Semua dah nampak? Cikgu dah klik ke? Dah dapat ke? Ada yang tertinggal? Boleh maklumkan pada saya? Saya akan stopkan sekejap. Okey, makluman untuk semua cikgu. Untuk sesi hands on kalau kata ada soalan atau mungkin cikgu miss kat mana-mana, kalau sekarang semua saya jadikan attendee. Jadi cikgu tak boleh nak share cikgu punya screen kepada yang lain. Tapi kalau cikgu nak share screen cikgu, nak tanya soalan macam mana, boleh request pada saya akan jadikan cikgu sebagai presenter. So cikgu boleh share cikgu punya screen lah. So yang lain akan nampak. Alright. Buat masa ni semua attendee kecuali saya, Cik Farid dan Cik Izwan. 3 orang saja presenter. Okay. Yang lain attendee. Attendee ni memang dia tak boleh nak share screen lah. Tu dari segi kita punya management untuk pengurusan. Okay, supaya tak ada serabut nanti. Semua nak share. Right, tapi kalau cikgu nak share, nak tanya, maklumkan pada saya, cakap nak share screen, nak tunjuk yang mana yang salah. Okay, so saya harap cikgu faham, jelas lah. Alright. Okay, Cik Izwan boleh teruskan? Okay, saya teruskan. Saya rasa semua dah sampai kepada page yang saya nampak sekarang ni, yang saya tunjukkan sekarang ni. Okay, saya explainkan dulu. Ini adalah orang kata dia punya working environment. Semua-semua yang cikgu nampak ni adalah working environment untuk make code ni, untuk kita buat programming. Kita tengok dulu yang sebelah kiri yang warna hitam tu. Yang warna hitam yang ada button, ada apa. Yang sebelah kiri ni, saya tak boleh macam mana saya nak highlight pun saya dah tak pasti. Yang sebelah kiri ni, kalau tengok, boleh nampak mouse saya Nampak. Okey, mouse saya dah sebelah kiri ni ini adalah orang kata simulasi output yang akan ada pada microbit kita. Walaupun kan saya kata tadi, walaupun cikgu tak ada microbit pun, cikgu tak beli microbit pun, tidak bermakna cikgu tak boleh buat programming tu dan nampak dia punya output pada microbit. Sebelah kiri ni, yang kita nampak ada A, ada B, ada macam mata logo microbit ni, ini adalah kawasan simulasi ataupun tempat kita boleh tengok output daripada programming kita. Okey. Lepas tu, cikgu tengok dekat tengah-tengah ni, cikgu akan perasan dia ada basic, ada input, ada music, ada LED, ada radio. Ini adalah command-command yang difahami oleh microbit yang dah ada. Orang kata library dia. Dan kalau cikgu klik kat sini, cikgu akan nampak. Dia akan keluar lagi banyak benda. Cikgu klik more, dia akan keluar lagi. Input, dia ada keluar lagi semua benda-benda ni. Okey, tip yang pertama yang saya nak bagi kalau cikgu perasan, command-command yang ada ni,
Okey, seperti F1 semua benda Command-command yang ada ni, cikgu perasan tak dia adalah macam berkala-kala. Dia ada warna biru, dia ada warna, saya pun tak pasti warna apa, purple katnya. Purple, dia ada warna ni. Maknanya, cikgu tak perlu hafal kat mana command-command tu berada. Cikgu cuma tengok kepada warna apa. Contoh macam ni, cikgu tengok sebelah kanan cikgu ni, ada on start dengan forever yang ni. Yang saya klik ni dia highlight. Saya warna kuning. Saya klik ni highlight. Katakanlah saya terdelete sekalipun, katakan saya delete Kejap lagi saya ajar macam mana delete Katakan ni, macam mana saya nak dapat on start tu tadi? Cikgu ingat, on start tadi adalah warna biru. Cikgu klik kepada warna biru ni. Cikgu tengok ke bawah, tarik ke bawah dan cikgu akan nampak on start ni tadi. Dan tarik. Okey. Lagi sekali saya tunjukkan. Contoh forever saya klik dan tarik. Okey, dia senang cikgu. Dia klik, tekan sampai warna kuning, tarik. Maknanya kalau ada mouse tu, yang best kalau ada pegang mouse klik lama-lama kat sebelah kiri. Klik kat kiri, dia akan keluar macam tu. Bila nak tarik dia, klik kiri lama-lama dan tarik. Gerakkanlah dia sebanyak mana yang cikgu nak untuk kita gerakkan dia. Okey? Macam mana nak delete? Cikgu klik, contoh on start ni saya nak delete on start klik sampai dia highlight warna kuning. Sama ada, dia ada dua cara sama ada cikgu tarik sampai nampak tong sampah ni dan lepas, ataupun cikgu klik, tekan kanan pada mouse dan cikgu delete block. Itu saja. Tip yang pertama tadi adalah ikut warna. Tip yang kedua adalah ada highlight tu. Sebab apa highlight ni penting cikgu Sebab nanti bila cikgu nak delete tu, saya takut bila cikgu klik, sebab dah banyak tu cikgu klik satu dia dah highlight semua, cikgu dah cikgu terdelete semua. Jadi cikgu pastikan benda yang cikgu nak delete tu telah di-highlight Macam warna kuning ni, highlight ni, warna kuning ni. Okay, next. Kita akan buat program kita yang pertama. Ingat yang ini adalah simulasi sebelah kiri. Tengah-tengah ni yang ada color-color basic input semua ini adalah arahan-arahan yang difahami oleh MyCubic. Yang sebelah sini ni, yang sebelah kanan sekali ada forever on start, ini adalah kawasan untuk kita menulis ataupun membuat programming kita. Kita buat program kita yang pertama. Saya nak keluarkan X. Saya nak kawal LED senang cerita Kita nak buat program untuk mengawal LED kepada MyCubic. Okay. Apa yang kita perlu buat adalah saya ambil basic, contoh basic saya boleh klik kepada show LED. Dan saya letakkan pada on start ni. Nampak? Okey, kita tengok Ini sekali Basic. Klik pada show LED ni, saya tarik dulu ke bawah. Soalan saya yang pertama. Kenapa perbezaan warna antara yang ni warna biru? Yang ni tadi warna biru, tapi bila saya keluarkan dia jadi warna kelabu. Okey. Maknanya sama ada program cikgu tidak lengkap ataupun cikgu ada, ataupun dalam bahasa program kita ada syntax lagi Orang kata syntax punya error lagi. Jadi maknanya kita punya program tak lengkap. Jadi bila cikgu tarik dia ke sini, perlu ke saya buat sampai betul-betul ada kat sini? Tak perlu cikgu Cikgu as long cikgu sampai ke sini, dah nampak dekat on start pun ada highlight kuning, cikgu lepas. Tak perlulah sebab dulu ada saya mengajar dulu. Diorang nak letak seboleh-boleh, nak letak betul-betul kat bawah ni. Tak perlu. Buang masa. Just letak, lepas. Okey? Katakan saya nak buat X, nak kawal LED saya dengan membuat corak X. Cikgu just klik Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Okey. Okey. Dan cikgu tengok pada simulasi cikgu. Nyala tak LED cikgu? Cikgu bayangkan ni LED cikgu Nyalakan, cikgu akan dapat bentuk X. Okey? Dan saya akan tunjukkan betul tak bentuk X tu. Sebab saya punya ni, saya akan tunjukkan, saya akan downloadkan. Biasanya selepas kita buat programming ni, kita dah pasti simulasi kita dah betul, kita akan downloadkan dia ke dalam MyCubic kita ni. Okey? Kita tunjukkan Saya pun dah tak tahu mana dah. Anak saya banyak main ni kat sini. Dah hilang bateri saya dah.
Ataupun Cikgu Zaki boleh tunjukkan Cikgu Zaki. Downloadkan ke dalam Macro tu. Dekat dalam Microbit. Siapa ni dah hilang pula bateri saya ni. Dah. Sekejap. Sekejap saya downloadkan Sama cikgu tak boleh nampak sebab dia punya USB cable ni pendek sangat. Dia ada USB cable yang panjang tapi pendek, tak boleh nampak macam mana nak download. Okey, macam mana saya akan download biasanya? Untuk savekan kita punya program, katakan program kita dah tengok. Okey, berdasarkan simulasi, mana LED X yang saya nak buat tu dah ada. Dah wujud, maknanya dah betul. Apa yang perlu saya buat adalah, cikgu boleh download direct, klik dekat sini. Yang warna hijau ni ada tulis download ni. Ataupun yang sebelah kanan dia ada tulis untitled tu, cikgu boleh tulis apa-apa saja nama file yang cikgu nak savekan. Okey, contoh saya letak kat sini Izwan, nama saya Okey, soalan seterusnya dan mungkin saya akan jawab sendiri adalah apakah file yang disimpan ataupun disavekan oleh Macro ni? Okey, file yang cikgu dia panggil file tu, dia akan panggil, katakan, kita tengok sini saya savekan dulu. Saya tak pasti dia boleh keluar kat sini atau tidak. Cikgu nampak ke saya punya pop-up window save as ni ke tak nampak? Cikgu Zaki nampak tak? Nampak. Save as ni keluar kan? Ada? Okey, ada. Jadi maknanya Microbit, dia akan keluar Microbit Izwan. Dia punya save as type, nampak tak? .hex ni, yang kat bawah ni. Hex. Itu Cikgu Zaki dah tunjuk dah, mana dia dah download dalam Microbit tu. Dia akan terus nampak fizikal dia. Apa yang kita buat simulasi tadi, dia akan keluar, bila kita download kepada Microbit, dia akan tunjukkan apa yang ada dekat simulasi tadi. Kalau X, dia keluar X. Okey, sekarang ni file dia yang akan disimpan tadi, dia akan keluar namanya hex. Hex. Cikgu kena ingat ni sebab apa? Nanti cikgu nak cari balik. Dah tu bila dah ada ni, sebab kita dah buat tadi ask me before to save before downloading tu, just klik pada Microbit sharing tu dan savekan saja. Dan save. Okey? Itu saja. Okay. Kenapa saya best practice untuk buat directory lain pada laptop ataupun PC cikgu? Boleh tak saya download direct kepada, mari benda ni, saya download direct kepada Microbit hardware saya tu. Boleh tak saya download macam saya punya ni? Boleh. Saya boleh buat macam tu macam Cikgu Zaki ni kan? Boleh. Saya boleh terus download kepada Microbit saya ni. Saya punya hex file tu, bila saya save, saya terus download kat sini. Boleh. Tanpa saya letak kepada folder lain. Saya tak letak folder lain. Contoh saya tak letak folder. Saya cuma klik download je. Mana klik download. Contoh saya bagi contoh Ni contoh saya klik download. Saya klik download. Terus saya akan, cikgu nampak benda ni Okay, sekejap saya nak cocok sekejap Microbit saya. Okay. Next tip dia adalah, cikgu perasan dekat saya punya ni, tak ada kan tulis Microbit. Ada perasan tak ada Microbit kat mana-mana? Ada desktop, download, research library, dokumen, music, picture, video, apa benda semua tak ada tak ada Microbit My computer pun tak ada Microbit Bila saya cocokkan Microbit ni, okey, dia akan keluar nampak? Tadi tak ada kan? Dia ada local DC. Sekarang ni baru nampak Microbit. Bila saya cocokkan Microbit ni dengan guna USB kepada laptop saya, baru dia akan keluar Microbit. Okay. Jadi, saya ulang sikit, ke belakang sikit. Microbit ni, dia nampak macam thumb drive ataupun macam pen drive ke apa benda ke, tapi dia bukan thumb drive. Kalau kita masukkan hex file kita yang kita save tadi tu, kita masukkan direct ke dalam Microbit kita masukkan direct, katakan ni Microbit katakanlah di Microbit lah, kita masukkan terus download, tak save kat mana-mana folder, kita masuk je terus dalam ni. Once dah masuk dalam ni, kita dah tak boleh tarik keluar dah kita punya hex file. Tak boleh. Tak boleh. Dah masuk, tak boleh keluar. Dia dah masuk, katakan satu ni nama dia, katakan ini satu program A, ni program A, dah masuk kat dalam Microbit ni, dah download dalam Microbit ni, dia akan simpan kat dalam tu, dalam flash dia Walaupun kita cabut bateri ke apa benda ke, tak ada power pun,
program tu tetap kekal di situ sehingga ke akhir hayat. Sehingga ke akhir hayat microbit ni. Tapi katakanlah saya ada ni adalah program B. Saya masukkan program B, saya downloadkan ke dalam microbit, yang program A ni akan dibuang. Dia akan stay dengan program B. Faham ni? Maknanya dia dah masuk, tak boleh keluar, satu. Bila dah masuk, ada program baru lain yang masuk, yang lama dia akan buang. Dia akan keluarkan. Jadi katakanlah cikgu, tiba-tiba cikgu dah buat satu projek A. Cikgu dah download kat dalam ni. Dah masuk dalam ni projek A. Tiba-tiba cikgu ada projek B. Cikgu pun dah masuk dalam ni. Cikgu dah pakai balik projek A tu. Kalau cikgu straight, cikgu masukkan dalam microbit ni, cikgu dah tak dapat lagi dah. That's why saya galakkan sangat apa-apa saja hex file tu simpan dalam folder yang kita create dekat mana-mana. Okay? Itu memang saya galakkan sangat. Buat folder mana-mana. Senang. Sebab apa-apa kita boleh recall balik, kita boleh import balik file kita tu dan kita boleh buat editing ataupun nak masukkan balik ke dalam microbit kita ni. Clear cikgu Ke ada yang tak clear? Saya explain lagi sekali. Cikgu? Hello? Semua dengar ke? Dengar. Dengar Okey, dengar. Okey. Clear Okey, tadi kau cikgu tengok yang tadi kita dah buat microbit sharing ni, dia akan keluar ni hex file ni. Microbit Izwan.hex file. Ini dekat kita punya folder yang kita create tadi yang dekat dalam kita punya komputer tu. Bukan dekat microbit dekat komputer tu. That's why kalau apa-apa kita boleh ambil balik program yang kita buat kalau kita simpan dekat directory yang di luar daripada microbit tu sendiri, fizikal tu sendiri. Okay, next. Apa yang kita nak buat? Yang saya nak terangkan adalah OnStart dengan Forever ni kalau kita nak mengajar budak lah kalau kita nak ajar, nak tunjukkan kepada budak, kita boleh tunjuk directly dia punya output dia. Sebab contoh, kalau kita ada dua, Forever dengan OnStart, kita nak tahu apa masuk Forever, apa masuk OnStart ni. Kan? Macam mana sebenarnya dalam program tu apa yang berlaku pada Forever dan apa yang berlaku pada OnStart. Benda yang pertama yang cikgu katakanlah cikgu nak buat, nak suruh cikgu sini nak mengajar, kalau cikgu tak berapa pasti command tu buat apa, cikgu boleh klik pada command ni. Okey, klik pada command, contoh saya klik pada Forever. Cikgu klik kanan dan cikgu tengok help. Klik je help. Cikgu tak perlu hafal cikgu cuma just tengok kat sini je. Cikgu dah boleh dapat informasi tu. Okey? Jadi maknanya sekarang ni dah beritahu Forever ni keep running part of a program in the background. Ini adalah blok yang kita tengok yang Forever yang ada bentuk blok ni, ini adalah blok, ini adalah JavaScript dia. Ini kalau dah orang kata kita dah mahir, kita boleh guna syntax okey. Ini Forever ni, okey. Dah tu apa-apa cikgu boleh tutup balik. Okey. Contoh macam ni. Sekali tanya cikgu, apa beza OnStart dengan Forever tu? Saya nak tunjukkan. Okey, katakan saya tunjuk Saya keluarkan show LED ni, saya keluarkan. Kita tengok pada simulasi masuk kepada Forever ni, apa yang berlaku pada kita punya simulasi? Tetap sama kan? Saya bagi pula satu benda pula. Katakanlah saya tambah satu benda. Saya nak buatkan, okey, dan saya tarik ke bawah. Apa yang berlaku kepada X saya? Dia akan berkelip-kelip. Itu kalau Forever. Katakan kita nak tunjuk kepada budak, OnStart pula. Macam mana OnStart tu berlaku? Kita tarik keluar dan kita tengok pada simulasi tu. Apa yang berlaku pada X kita? Dia berkelip tak? Dia hanya, okey, dekat sini, katakan cikgu nak ulang balik cikgu punya program tu, cikgu cuma just klik dekat bawah ni ada tulis restart ni. Dekat bawah ni ada kura-kura ni, ada bukan kura-kura. Apa nama benda ni? Siput ni. Dekat bawah ni, dekat ada yang hitam ni, kat bawah ni ada restart ni. Cikgu restart balik. Jadi maknanya dia X tu nyala, off. Kalau Forever ni nyala, padam, nyala, padam, nyala, padam. Jadi kat situ kita dah boleh tunjuk terus kepada pelajar dari segi programming je dan terus kita tengok macam mana dia punya output pada hardware kita based on simulasi kalau kita pakai Macbook ni. Kalau kita ada Macbook, kita download pada Macbook lah. Sebab
Ingat microbit ni setiap kali kita ada program yang baru ataupun kita edit yang baru, kalau kita nak lihat output dia, walaupun kita dah tengok output dekat sini, kita mesti download program yang baru tu kepada microbit untuk nampak fizikal dia. Fizikal dia. Kita nak nampak fizikal dia. Ini simulasi, ini fizikal. Kalau kita buat perubahan, contoh, katakan saya tak nak X, saya cuma nak Y sahaja. Contoh Y. Contoh Y. Katakan saya nak Y. Okey. Tengok, ni Y kan. Cuba tengok dekat microbit Cikgu Zaki. Dia masih lagi tunjuk X. Sebab kita tak downloadkan lagi Y ni ke dalam microbit. Katakan Cikgu Zaki dah tulis ni pun, walaupun nampak simulasi dia Y, tapi microbit ni masih lagi tunjuk X sebab perubahan tu tidak di-downloadkan kepada microbit ataupun fizikal microbit tu dia tak tunjuk. Cuma ni adalah simulasinya. Okey? Ada apa-apa soalan tak cikgu sebelum ni? Sebelum saya akan teruskan. Ini saya bagi contoh pertama Alright. Apa cikgu? Y baru keluar. Mana cikgu baru download. Okey. Tanya soalan. Okey, untuk download tu memang kita kena masukkan dalam folder dulu baru transfer masuk ke microbit ke macam mana? Itu best practice cikgu. Download terus tak boleh? Download terus boleh, tapi saya kata bila download terus kan, katakan cikgu download terus, cikgu katakanlah cikgu ada program lain yang cikgu akan masukkan kemudian kan, cikgu dah tak boleh ambil lagi program tu. Okey. Cikgu dah tak boleh ambil lagi program tu dah. Kalau masuk fizikal kepada microbit. Dia akan override lah yang program. Dia akan override. Maknanya dia jenis yang dapat madu sepah dibuang macam tu. Okey. Dia macam tu. Dia dapat dia buang yang lama. Dia sayang yang baru je. Yang lama dia buang. Jadi best practice letak dulu kat folder lain. Sebab apa? Folder lain ni pun juga, sebab katakanlah cikgu nak pergi kepada laptop lain pun, cikgu boleh ambil dah folder tu dan akan import je file hex tu kat mana-mana. Jadi saya memang galakkan sangat best practice. Tip saya adalah kalau nak cepat tak apalah, maknanya kalau memang cikgu buat, contoh cikgu buat, katakan cikgu masuk pertandingan, cikgu perlukan program yang sama, cuma cikgu nanti nak kena edit sikit, cikgu nak cepat kan, cikgu nak dapat cepat, cikgu boleh terus direct kepada download terus kepada microbit. Boleh, tak ada masalah nak cepatkan proses. Tapi the best is kau boleh simpan dulu dekat dalam folder mana-mana. Mana tu cikgu dah edit, tiba cikgu nak balik yang lama. Nak mungkin yang sebelum edit tu. Benda ni cikgu tak simpan. Jadi apa yang cikgu buat, kalau ada folder tu cikgu boleh ambil balik. Orang kata hex file yang lama tu masukkan balik, import balik ke dalam microbit. Boleh. Jadi memang saya galakkan sangat simpan dalam folder mana-mana dulu. Okay cikgu Cik Wan. Sorry mencelah. Kok saya tertinggal tadi. Keluar kejap kan. Untuk masa save, masa download tu, file name kita boleh tukar tak? Tukar macam mana tu? Contoh file name default dia akan bagi microbit untitled kan. Kalau kita nak save ke folder yang lain untuk simpanan kita, file name tu kita tukar. Adakah dia akan effect bila kita download kepada microbit bot? Yang penting mesti .hex. Rename tak apa. Saya rasa rename tak apa. Cuma dia mesti .hex tu. Dia rename tak apa. Okey. Ada apa-apa lagi soalan tak? Tak apa, kita bincang-bincang je. Saya suka kat ni bincang-bincang ni. Macam mana nak download terus download terus. Okey, cikgu macam ni tu. Cikgu dah ada microbit ke? Ada microbit kat tangan tak? Ada. Okey, cikgu klik download. Okey. Dah akan keluar folder ni kan? Okey, cikgu klik microbit. Oh, terus hanya tu lah. Save terus je. Boleh. Okey. Boleh ke? Okey, boleh. Alright. Dia tunjuk sikit. Kau download. Ada microbit, ada. Kabel pendek. Tak, battery holder ada. Battery holder. Oh, battery holder. Mana cabut kabel tu. Tak apa, cabut kabel tu maknanya dah tak ada power kan. Cikgu pakai battery holder tu cucuk powerkan dia. Power upkan dia pakai battery holder. Okey. Sebab dia dah memang simpan, program cikgu tu dah simpan dalam tu. Yang lain ada pertanyaan? Encik Izwan, saya nak tanya. Nak tanya tentang size memory dalam microbit tu berapa besar? Ada limit dia? Kalau tak salah saya, okey sekejap kita tengok balik kepada microbit punya ni. Sebab hari tu saya dah tak berapa nak ingat dia punya ni. Kita tengok balik kepada
cek balik kepada www.microbit.org. Cikgu saya buka balik microbit.org ni. Cikgu pergi kepada get started ni. Cikgu pergi kepada user guide. Dah cikgu dah pergi sampai user guide Cikgu pergi tengok view the tech spec ni. Hardware specification ni. Boleh cikgu? Pergi klik pada sini. Ini lebih detail Jadi maknanya dia akan bagi tahu ni dia punya ni. Dia punya flash ROM dia 256, dia punya RAM dia 60K. Itu dia punya ni detail dia. Ini detail-detail yang ada lah Kalau file program besar memang tak boleh masuk lah. So bila kita program tu kena hadkan size. Ya. Buat masa sekarang ni sebab kami menggunakan microbit ni, maknanya dia punya application dia bukanlah application yang terlalu complicated. So far je saya tengok, saya tak nampak dia punya orang kata apa, dia punya dari segi line coding tu memang sepanjang mana pun still okay lagi. Tapi saiz berapa besar tu saya belum pasti lagi. Setakat mana dia punya maksimum yang kita boleh. Itu saya tak pasti lagi sebab belum lagi buat satu projek yang complicated kat situ daripada microbit ni. Encik Izwan, boleh tak tunjuk kabel, sebab saya tak ada microbit, boleh tunjuk tak kabel untuk download dengan tempat mana kita kena klik untuk download program kepada microbit? Boleh ulang sekali lagi macam mana tu? Boleh tunjuk tak hardware kabel wire untuk download program daripada Ia adalah yang ni. Kita pakai, cikgu nampak tak ni? Yang saya tunjuk ni. Kabel biasa je, USB kabel biasa. Yang USB kabel biasa ni. Tak nampak. Alamak, tak nampak cikgu Tak, saya tak nampak. Nampak skrin je. Nampak skrin je? Dia macam mana dah nampak muka saya cikgu dekat belakang board tu. Dekat atas ni dia ada port micro USB. Jadi kabel handphone boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Kalau kata kabel asal dia bagi pendek, macam ni saya guna kabel handphone ni. Tu yang panjang tu. Dia pakai je USB yang data apa cikgu? Data, ada data tu. Dekat sini. Cucuk dia. Okey, cucuk. Lepas tu cucuk pada USB port lah. Laptop. Laptop. Okey. Ataupun cikgu tengok dekat sini cikgu. Saya tunjukkan cikgu Kejap. Dekat sini pun ada cikgu. Dekat sini. Kalau cikgu tengok dia punya balik ke apa-apa pun kita balik kepada overview microbit ni. Kita tengok yang first step ni. Yang first step kita tengok ni dia connect, dia pakai wire ni, wire kabel ni, USB ni. Dia akan cucuk dekat belakang ni. Yang ada dekat belakang ni. Itu je. Tapi pakai yang kabel handphone pun boleh. Tapi yang sebab ada kabel handphone tu yang China ni kadang ada power je, tak data tak boleh kan. Cik yang memang boleh data sekali. Kabel handphone yang biasa tu. Ni dah ada tunjukkan cikgu macam mana. Ada apa-apa lagi soalan lain tak? Sebelum saya teruskan. Okey, jelas. Thank you. Jelas Okey, boleh. Okey, thank you. Okey, sebelum tu saya tanya, sebelum tu harga dia saya bagi tahu lah Kalau hanya microbit saja, hanya microbit, tak ada aksesoris lain harga dia cuma RM70 je. RM70. Ini. Dia 70 saja. Ini. Okey, cikgu ada apa-apa soalan? Tadi macam ada satu cikgu nak tanya soalan Microbit. Sorry. Cik Suan, dengar tak? Dengar. Apa tu? Kalau kita download satu file, lepas tu kalau kita nak download file yang lain, boleh ke dalam masa yang sama? Serentak ataupun kena ataupun kena delete ataupun dia automatik akan buang yang lama ke macam mana? Dia akan automatik buang yang lama. Dia hanya pakai satu dia file saja. Satu file saja dia akan ada dalam microbit tu. Jadi maknanya kita ada yang lama ni, kita ada microbit, kita masukkan satu program, atau ada program baru yang masuk pula, yang program lama ni dia akan delete.
Oh, dia auto delete lah. Dia auto delete. Cikgu tak payah buat apa-apa. Dia auto delete. Lepas tu microbit ni juga kalau cikgu ada nanti, cikgu just tak perlu nak, macam saya kata tak perlu install apa-apa ke drive ke apa benda sebab dia akan automatic. Cikgu cocok je nanti dia akan buat semua untuk cikgu. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Saya ada benda susah. Cikgu Zuan, Ya. saya nak tanya, adakah microbit ni sensitif? Oh, sensitif. Sensitif maksud cikgu tu? Maksudnya kalau tempat rosak ke apa? Yes. Maksudnya sebab dia kecil kan. Jadi macam mana kebolehgunaan dia lah maksud saya. Cikgu sebenarnya untuk dia punya orang kata build in, dia punya orang kata dia punya binaan dia tu kan, dia punya buat ni, sebenarnya dia cukup robust cikgu sebab nanti walaupun cikgu campak dan jatuh ke bawah pun, insya-Allah dia tak ada apa-apa untuk microbit ni. Sepanjang ni saya ketuk-ketuk ke apa benda ni, saya ketuk-ketuk ni, dia tak ada apa-apa. Sebab memang dia buat ni, first kali dia buat ni sebenarnya untuk seawal umur yang mungkin. Maknanya budak sekolah rendah pun dah mula pakai. Jadi tahulah kan budak sekolah rendah pakai macam mana. Cuma saya selalu nasihatkan tu, kalau tangan jenis berpeluh ke apa tu janganlah sebab ni benda elektronik kan. Tapi yang selain daripada tu, kalau sekarang jatuh ke apa boleh. Tak ada masalah. Dia memang robust, cukup robust ini. Nah tu kalau cikgu rasa macam tak confident pun sebenarnya dia ada jual dia punya accessories dia. Macam casing untuk microbit ni pun ada. Tak ada masalah. Benda ni maknanya cukup robust cikgu. Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan tak cikgu? Boleh saya tambah sikit saya Farid tadi nak tambah sikit. Dengar Dengar. Okey. Yang penting adalah power supply Jangan gunakan bateri rechargeable 3.7 volt tu macam satu sel bateri tu kan, masukkan dekat 3 volt punya bateri tadi tu. Itu memang boleh burn, boleh rosakkan microbit tu. Itu je yang selalunya yang kita kena jaga, kita kena take care of adalah berkenaan power supply. Kalau secara sambungan-sambungan kuasa tu yang kita kena tengok sikit. Kalau pakai USB, kabel daripada laptop tak ada masalah. Kalau pakai power bank, kalau boleh carilah power bank yang ada kualiti sikit lah. Sebab kadang-kadang power bank yang macam RM10, yang RM5 ni kadang-kadang dia current dia tu dia tak jagalah. Itu boleh cepat rosak lah, itu je lah. So dan juga bateri rechargeable yang biasa 3.7 volt tu jangan pakai, jangan terus feed masuk pada bateri supply microbit. Gunakan bateri biasa AA, AAA tak apa, jangan pakai rechargeable bateri yang lithium ion tu 3.7 tu tak boleh. Pastikan tu je lah. Sebab nanti dia akan on tapi dia nanti microbit tu tak lama. Sebab ada sebelum ni cikgu RBT dia menggunakan 9 volt. Memang okey, microbit tu memang okey, power okey, tapi dia takkan lama. Lepas tu dia akan cepat rosak benda tu. Memang apa yang Cik Farid kata tadi memang kena jaga sikit lah untuk yang supply tu. Oh ya, sis Cik Farid dah cakap pasal apa? Battery bank ni. Sekarang ni power bank yang terbaru kebanyakan dia ada fast charging punya port. Dia punya M tu lebih kurang 5M ke atas lah. Kalau compare dengan yang lama kan. Dia akan efek tak kalau kata M tinggi ni? Ya tu so far belum ada apa-apa concern lah. So far nampak macam okey tapi kena test lagi lah, tengok so far macam microbit pada pihak microbit dia tak ada cakap apa-apa lah yang kat situ. So probably okay, tapi kami akan check lagi lah for detail kalau ada apa-apa announcement notice yang dia keluarkan berkenaan dengan tu. Okay. Alright. Sebab kami nak cuba tapi rasa macam kena korbankan satu microbit kot nak try. Tapi tak apa, nanti kami akan cuba. Tengoklah nanti kalau ada dapat yang free mana-mana pada microbit, nanti kami cuba pakai. Bagus kan tu yang fast charging tu kan? Betul. Kan tu? Takut yelah kita pun ada fast charging. Takut apa-apa hal kepada microbit. Tapi yang pasti jangan lebih pada tu lah. Tapi kalau nak buat juga boleh, macam saya cakap dengan Cikgu RBT, nak buat pun boleh. Tapi nanti kena beri lagi dengan kami. Alright. Okay, ada apa lagi soalan Cikgu sebelum saya teruskan? Okay, Cikgu, ada soalan lain? Okay, sekarang ni saya teruskanlah Jadi maknanya sekarang ni daripada basic ni kita tengok ada benda-benda LED yang kita kawal ni. Kalau kita tengok dekat bawah ni,
cikgu boleh tengok lah dia ada show icon. Kalau cikgu nak buat show string, nama-nama cikgu ke katakanlah saya keluarkan hello, cikgu just tulis Izwan ke, saya suka letak nama saya, senang. Nanti cikgu tengok dekat simulasi pun akan keluar Izwan. Cikgu boleh cuba lagi apa lagi, show number cikgu boleh buat untuk number. Cikgu perasan tu yang saya kata tadi, saya sharekan lagi sekali. Cikgu jangan risau kalau cikgu nak letak banyak-banyak kat sini, as long dia warna kelabu ni maknanya dia tak akan execute benda-benda yang warna kelabu ni. Dia tak akan execute apa-apa. Dia tak akan jalankan program tu. Cuma hanya jalankan program yang memang warna cerah ni, macam forever show string Izwan ni. Yang lain-lain walaupun saya letak dekat sini, tapi dia tak akan tunjuk pun Y ke, love ke, number ke, dia tak akan tunjuk. Okay cikgu jadi cikgu jangan risau benda tu, tapi kalau boleh clearkan lah. Okey, cuma ada satu perkara yang saya tengok basic ni, sebab apa? Saya pun belajar daripada kesilapan saya. Saya tengok basic ni, kalau cikgu tengok ada satu command yang dia panggil pause ni. Apa sebenarnya fungsi pause ni cikgu Kalau ada sesiapa boleh bagi tahu saya apa fungsi pause ni sebenarnya? Pause bukan delay ke? Pause tidak lah. Cikgu ni dah awal-awal dah bagi jawapan je. Alamak, terbocor ke? Okey. Dulu saya ingat pause ni macam radio tau. Pause stop. Dia stop. Dia sebab kadang pelajar-pelajar ni, terutama yang dia buat robotik, kadang kita ada macam satu benda tu kita buat satu challenge kita ada satu competition, Microbit Innovation Robotic Competition. Dia macam dia kena keluar pada maze. Maknanya dia kena buat programming untuk keluar daripada maze tu. Dia tak guna sensor. Dia memang purely programming. Jadi apa yang dia perlu buat, dia perlu jalan straight, corner kanan, corner kiri, stop. Jadi pelajar ni bila dia nampak pause ni, dia ingat pause ni stop. Pause bukan stop. Dia bukan stop. Dia adalah masa, delay ataupun delay. Saya bagi contoh Katakanlah tadi yang kita buat tadi, yang X tu kan. Okay, saya tengok X ni balik. Kalau cikgu tengok bila cikgu buat X ni, okey. Ini contoh pause, penggunaan pause ni Satu lagi, okey. Sama ada cikgu boleh pergi klik, ambil show LED ataupun cikgu boleh ni, klik dekat show LED yang ada ni, just klik kanan, duplicate. Okey. Katakan saya nak buat X yang berkelip ni. Okey. Kalau kita tengok simulasinya, apa yang berlaku pada simulasi? X tu dia cuma on off X, tak ada X tak ada X kan. Tapi kita nak kawal berapa lama X ni akan menyala. Kita boleh menggunakan pause ni kat tengah tu. Berapa lama kita nak contoh, katakan saya nak letak dia dalam 2 second. Kita tengok simulasi. Mana dia akan menyala selama 2 second baru dia padam. 2 second baru dia padam. Maknanya pause ni adalah untuk kita kawal berapa lama orang kata line yang ke atas ni untuk execute. Yang ni. Yang X ni. Nampak Pause. Yang ni. Lepas tu ada soalan pula tanya, boleh tak saya buat lebih pada 2 saat? Boleh cikgu. Cikgu boleh letak berapa yang cikgu nak letak sebab ni dalam millisecond. Katakanlah saya nak dalam 10 saat. Jadi saya cuma letak 10,000. Jadi apa yang berlaku kepada saya punya X ni? X ni akan menyala lebih lama daripada saya tak letak pause ni. Rasanya So ni benda penting tu sebab pause ni kita akan banyak pakai pause ni. Okey, sekarang kita buat X menyala lama, lepas tu dia padam, dia terus X balik kan. Macam mana kalau saya nak kawal dia padam pun selama Cikgu Zaki pun dah tunjuk dah tu. Jadi kita guna pause, katakan kita nak dia tutup lebih lama, kita just tambah lagi satu pause dekat sini. Okey. Jadi apa yang akan berlaku pada simulasi kita 10 saat ni terlalu lama, saya letak 2 saat lah. Okey. Katakan 2 saat, bila cikgu tengok kat sini dia X selama 2 saat, dia padam selama 2 saat. Itu boleh menyala balik 2 saat. Itu padam balik 2 saat. Nampak beza Kalau saya buang X ni pula. Cikgu perasan X ni nyala selama 2 saat, padam, nyala balik. Dia tak sempat kita nak kawal dia berapa lama dia nak off. Jadi kita nak maknanya dia sekarang ni pause ni untuk line yang ni dia execute. Yang benda ni. Yang sebelum dia ni dia execute. Okey Yang ni dia akan execute yang ni. Yang ni dia akan execute yang ni. Okey? Boleh ada apa-apa soalan tak? Ini yang benda yang tip yang saya nak share lah. Macam mana nak pakai basic ni. Okey, jadi cikgu boleh explore nanti benda-benda yang ni adalah show arrow.
Yang clear screen maknanya selain daripada kosong kita boleh pakai clear screen Clear screen ni nanti pun kita boleh pakai. Okey. Kita boleh pakai untuk clear screen. Cikgu boleh ganti kat sini. Okey. Cikgu nampak? Okey, clear screen. Okey, dia akan clear screen. Ni dia tengok dia akan on, dia clear. Tapi kejap sekejap sangat dia clear. Okey. Tambah lagi kat bawah ni. Betul tak dia jadi macam tu? Dia sama je macam kita buat show LED yang kosong ni. Jadi cikgu-cikgu boleh explore je apa yang ada pada basic ni. Mana pada basic ni cikgu boleh tunjukkan show number, show string. Kalau nak buat kata waktu Zoho, waktu sekarang apa cikgu boleh pakai show string, number pun cikgu boleh buat show number. Okey, next saya boleh teruskan Saya cuba cover sikit. Yang ni adalah input Input ni dia berbeza dengan on start atau forever. Okey, sebelum tu best practice yang saya nak sharekan adalah setiap kali kita nak buat program yang baru, cikgu pergi kepada home ni dan buat new project. Mesti buat new project. Itu best practice. Kalau boleh setiap kali kita ada program yang baru, kita buat new project. Sekarang ni saya nak explainkan pula mengenai input yang kita sempat cover lah ni Input ni pula compare dengan on button A. Contoh. Apa beza on start, forever, on button A? On start dengan forever ni biasanya kita pakai kalau kita rasa program kita tu once dia dah di power upkan micro pengawal tu, dia terus executekan kita punya program. Kita akan pakai on start dengan forever. Tapi untuk robotik saya memang tak galakkan sekat robotik contoh robotik komputer lawan tu, biasa kita ada orang kata start. Orang kata nak mula daripada start ke finishing kan. Start tu kita nak letak robot kita. Saya tak galakkan sangat pakai on start dengan forever ni. Bukan apa. Sebab nanti kita power up je kita punya microcontroller tu, robot tu dah nak gerak dah. Tak sempat dah kita nak adjust. Dia dah terus tayar tu dah berpusing. Kalau kita pakai on start dan forever. That's why kita gunakan dalam kita punya competition yang kami buat pun, kami akan pastikan supaya setiap team akan menggunakan button ni untuk press. Sebab mana kita sempatlah pelajar tu untuk letak robot dekat bawah, dekat start tu, dan bila kita suruh dia run, dia mula, dia akan press button. Okey, kita akan gunakan on button A press. Macam mana kita nak buat Mula kita buang dulu on start kita ni, buang. Okey, buang. Okey, katakanlah tadi kita kata on start forever, kita letak X, dia terus menyala. Kita bayang kita letak X jugalah kat sini, X. Nak tunjukkan perbezaan dia kan. Buatlah X. Okey, kita tengok simulasi kita. Apa yang berlaku pada simulasi kita? Keluar tak X kita tu? Tak keluar kan? Sebab sekarang condition untuk program kita di-executekan adalah kita mesti tekan on button A press. Maksudnya, kalau cikgu pergi bawa mouse cikgu tu, cikgu boleh klik simulasi yang kat butang A tu. Klik situ. Klik. Baru keluar X. Nampak cikgu? Kita ulang ni sekali kita restart balik. Nak restart balik, tekan ni yang kat bawah ni. Sebab kita punya adalah on button A press, jadi dia takkan execute apa-apa. Walaupun kita power upkan kita punya microbit, bila kita tekan button A, baru dia nampak X. Button A je ke kita boleh buat? Yes, kita boleh buat guna button yang lain. Contoh, kita boleh klik sini balik. Tengok cikgu Zaki dah tunjuk tu, button A. Terus keluar string tu Okey, cikgu Zaki dia buat dia keluar string. Okey. Dia tekan A. Maknanya kalau dia walaupun dia power up pun selagi dia tak tekan button A tu, selagi itulah dia takkan executekan program kita. Okey. Sama juga kalau saya nak buat button B. Katakan cikgu nak pakai button B boleh? Boleh. Just klik sini. Contohlah kita buat yang asas dulu. Klik balik button A, B ni. Klik sini. Okey. Dan katakanlah kita buat ni show icon ni. Saya malas nak lukis-lukis, saya boleh guna show icon je. Okay. Kita tengok pada simulasi kita. Ada keluar apa-apa tak? On button A. Keluar. On button A lagi sekali boleh keluar love? Tak boleh cikgu
Jadi apa kalau cikgu perasan dekat kita punya balik kita punya program ni, perasan tak saya kata tadi, kalau warna cerah, maknanya program kita okeylah dia akan execute. Tapi warna kelabu ni, apa yang silap dekat warna kelabu ni? Kat mana yang silap dia cikgu? Rasa cikgu Zaki dah nampak dah kot. Yang silap dia kalau cikgu perasan, yang ni on button A press. Yang ni pun on button A press. Jadi dia tak boleh, dia ada konflik kat situ. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita tukar ni kepada B. Baru dia okey. Perasan tak? Jadi kita tengok balik simulasi kita. Apa-apa kita tengok balik simulasi. Betul tak program kita buat tu? A, lepas tu kita tekan B. Love. Apa tu? A, B. Jadi mungkin kalau robotik cikgu boleh buat, tekan A, dia gerak, tekan B, dia stop. Mungkin cikgu boleh buat macam tu. Okey? Ini cuma nak tunjukkan simulasi, bukan robotik lah, maknanya dari segi tu. Ni button A, ni button B. Okey? Itu tadi tak apalah kalau macam ni. Dia yang paling problem dia, okey, jadi senanglah kita nampak, okey, ada sinteks sebab dua button yang sama. Dia saya tukar B, ni. Okey, katakanlah dia paling yang susah sekali kita nak detect adalah yang ni, cikgu. Saya tunjukkan contoh error ni. Okey. Kita tengok simulasi Tekan button A, keluar X. Kita tengok tak ada warna kelabu kan. Yang ni katakan saya buang. Tekan button B, alamak, kita expect benda lain kan, tapi tekan button B pun X. Yang selalu masalah yang kat sini ni. Yang kita susah nak detect kita punya problem ni. Ni selalu adalah human error. Padahal yang silap ni kita, mana kita punya output tetap sama. Selalu budak selalu tersilap kat sini. Jadi mungkin dia terlupa. Mungkin dia terlupa kat sini. Katakan sepatutnya macam ni lah. Jadi maknanya boleh kita nampak perbezaan dia kat situ. Dia mungkin dia orang kata dia selalu bila dia orang kata apa? Dia duplicate tu dia lupa nak adjust kat sini. Okey. Satu lagi tips, hanya button A dengan button B saja ke? Boleh ke button lain yang ada? Cikgu boleh buat tekan button A dan B. Maknanya tekan dua-dua sekali serentak. Ni ada gambar saya ada ke? Ada gambar saya? Nampak saya ke? Tekan dua-dua AB ni serentak. Dua-dua ni serentak untuk buat satu. Jadi apa kita perlu buat adalah katakanlah yang ni. Saya letak kat bawah. Saya cuma tukar kepada A plus B. Okey, katakanlah keluar benda ni pula lah. Okey. Apa yang berlaku kat sini? A, B, lepas tu nak serentak macam mana cikgu? Gini ke? Sekali Kalau saya nak serentak, tekan dua-dua macam ni ke? Tak. Bila cikgu buat A and B tu, automatically cikgu perasan tak? Dia ada A and B kat sini untuk simulasi. Okay, lagi sekali saya tunjuk Input. Kita tekan ni. Tak ada kan? A and B tak ada lagi kat sini. Bila saya tukar kepada A and B, cikgu tengok kat simulasi tu. Dia akan keluar button A and B. Tak perlulah cikgu nak gunakan mouse tu sampai nak ke AB cepat tu, tak perlu. Just A and B kat situ. Jadi cikgu tekan kat sini, tarik ke bawah. Cikgu akan nampak dia A, B, A and B. Jadi cikgu boleh guna kat situ. Biasanya untuk input ni adalah benda-benda yang orang kata untuk meneriggerkan cikgu ataupun nak executekan cikgu punya program tu. Bila ada nampak benda ni. Cikgu boleh juga pakai selain daripada button, cikgu boleh gunakan ni. Saya tarik kat sini cikgu yang on shake ni. On shake ni, apa yang on shake ni buat? Bila cikgu shake dia, kita buat satu lagi lah. Satu Cikgu boleh try tu semua ni. Ni on shake Cikgu nampak ada button shake ni kan? Cuba cikgu ni. Cikgu goncangkan benda tu. Dia akan keluar le. Lagi sekali. Lepas tu dah kosong kan? Okey, button A dah. B dah. A and B dah. Sekali saya shake dia. Pakai mouse tu shake dia. Dia akan keluar le. Sebab ada on shake. Jadi apa yang cikgu boleh buat? Contoh kalau projek inovasi. Benda yang katakanlah berlaku sekarang ni adalah contoh untuk mengesan, biasa orang selalu buat adalah mesin pengesan gempa bumi. Contoh, cikgu boleh menggunakan microbit ni cikgu Maknanya dia dah ada sebenarnya kat dalam tu. Jadi bila cikgu shake je, cikgu buat projek inovasi, cikgu ada benda yang bershake aja, dia akan trigger sesuatu. Contoh, bila shake, siren akan berbunyi. Lampu akan berkelip-kelip. Cikgu boleh buat benda macam tu. Ataupun cikgu nak buat apa on shake ni. Cikgu nak buat antara benda yang kami pernah buat dulu adalah saya buat kat rumah adalah
apa grill tu, yang keselamatan tu. Kalau grill tu kalau macam orang pegang grill tu dia bergegar kan, dia akan keluar siren. Macam yang ada dekat rumah kan, yang kita punya security kan. Pun kita boleh menggunakan micro:bit ni sebab dia dah ada built-in sensor kat dalam tu. Okey. Antara benda lain yang kita boleh buat. Okey, contoh yang ni kalau cikgu klik kat sini, kalau cikgu perasan dekat on sheet ni dia ada macam anak panah ni, anak apa segitiga ni. Segitiga cikgu bila cikgu klik, cikgu akan perasan dia ada logo up, logo down, screen up, free fall. Cikgu ada, dia pergi. Macam mana saya nak ke sana sikit? Sini sikit. Dia ada shake, logo up, logo down, screen up, screen down. 3G ni semua, 3G, 6G, 8G ni semua adalah pelanggaran. Benda kalau berlanggar ke, terjentik ke berlanggar ke, dia bawa akan trigger cikgu punya program. Kalau yang free fall tu sebab saya kata dia tahan micro:bit ni. Free fall ni pun maknanya kalau dia jatuh bebas. Mana jatuh bebas ni kalau saya perasan sekolah dia suka buat yang roket tu kan, yang tembak boom, dia tembak kan. Tu roket tu jatuh kan. Mungkin apa yang dia boleh buat adalah dia letakkan micro:bit kat roket tu, bila kita tembak ke atas kan, bila dia free fall je, dia akan triggerkan parachute tu. Kita boleh gunakan free fall ni. So saya kata benda yang ada dekat micro:bit ni, yang built-in pada micro:bit ni, sensor yang ada pada micro:bit ni, dia ada banyak je, banyak benda yang kita boleh buat, projek-projek inovasi atau robotik kita boleh buat. Okay? Yang tilt left, tilt right ni saya suka apa? Tilt left, tilt right ni saya suka bila saya saya gunakan micro:bit untuk kontrol satu micro:bit lain. Contoh programming saya boleh pegang satu micro:bit dekat tangan saya, tangan saya macam ni, saya tekan, saya macam ni. Lalu katakanlah ada satu micro:bit dekat robot saya boleh katakan saya nak ke kiri, saya akan tick left. Kalau saya nak ke kanan, tick right. Saya gunakan micro:bit yang ada dekat tangan saya. Saya boleh kontrol robot yang ada pada micro:bit yang pada robot tu. Pun kita boleh guna dengan menggunakan, jadi cikgu tak perlu beli dah apa orang kata joystick apa benda tu, saya boleh tak ingat dah. Dia controller tu kan tak payah dah. Cikgu hanya boleh gunakan micro:bit saja ataupun menggunakan handphone. Okey, ada apa soalan cikgu kat sini? Okey, cikgu, ada soalan nak tanya? Right, so Cik Wan kalau katalah untuk projek robotik ke projek inovasi so meaning bot ni memang kena letak dekat luar lah, tak boleh letak kat dalam. Letak maksud luar dalam macam mana tu? Yalah, bila kata ada satu projek lah, bila kata cikgu atau budak buat projek, meaning bot ni kena letak di luar lah, tak boleh di dalam projek lah. Di luar dan di dalam projek. Boleh saya jawab. Kalau kata dekat luar projek, dia mudah untuk diakses. Kalau kata dekat dalam projek, nak dapatkan input daripada outside tu memang susah lah kan? Betul tak? Tak. Boleh. Maknanya katakan kita nak gunakan sensor luar. Contohnya katakanlah kita nak menggunakan sensor luar, boleh. Maknanya sekarang ni sensor yang ada dalam micro:bit tu memang dalam micro:bit tu sendirilah. Contoh bila kita nak gunakan sensor yang ada dalam micro:bit tu, kita boleh gunakan command-command yang ada dalam input ni. Contoh macam acceleration, light level, compass heading, temperature. Ini semua adalah macam mana kita nak orang kata baca atau gunakan built-in sensor yang ada pada micro:bit tu. Tapi tidak bermakna kita tidak boleh menggunakan sensor daripada luar. Contoh macam kita nak gunakan IR sensor, kita nak buat line following robot, ataupun kita nak gunakan ultrasonic sensor untuk obstacle kan. Kita boleh membuat sambungan luar dengan sensor tu dan kita menggunakan command yang ada pada pins ni. Ini ada list sebab kalau aku nak cerita ni memang panjang lah sebenarnya. Tapi kalau macam command yang daripada luar dan ke dalam ni, nanti mungkin kita boleh buat sesi lain kot, cikgu lagi. Tapi saya explain dulu. Kita akan banyak guna command-command yang kata digital read pin, digital write pin, analog read pin, analog write pin. Benda ni, empat command ni yang kita akan pakai. Maknanya kalau digital analog is another story lah. Maknanya dia adalah dua signal yang berbeza. Dia ada digital signal, dia ada analog signal. Tapi yang penting kita tahu macam mana bila masa kita nak pakai read, bila masa kita nak pakai write. Mana read, contoh kita ada sensor temperature sensor di luar. Kita gunakan read untuk baca. Write untuk kita kawal sesuatu yang di luar pada micro:bit. Read baca daripada ke dalam micro:bit, write keluar pada micro:bit. Sama juga kalau kita nak gunakan, nak mengawal servo, kita akan pakai command ni. Servo set pulse spin P0 to microsecond 1,500. Ni ada dia punya makna-makna dia lah. 1,500 atau apa tu nanti saya akan buat sesi khas nanti. Yang lebih mendalam kat situ.
Tapi untuk menjawab jawapan cikgu tu memang boleh. Kita boleh gunakan sambungan luar. Mana kita boleh gunakan sensor yang berada di luar dan disambungkan kepada microbit. Lepas tu soalan yang kedua adalah nak kena beli sensor yang memang microbit je kalau macam tak. Maknanya kalau pakai yang kita dah ada ultrasonic sensor tu, yang dekat yang Arduino punya kita pakai untuk Arduino tu, atau beli sensor ke, IR sensor ke, fiber sensor ke, kita boleh gunalah balik. Sensor tu balik, boleh guna. Cuma kita perlu buat sambungan dia dan kita kontrol signal dia menggunakan analog atau digital read atau write. Itu je cikgu. Yang lain boleh. Memang boleh. Okey. Okay. Tambahan satu tambahan lagi tadi. Kalau kita gunakan tilt left, tilt right tadi, kalau kita nak kontrol secara remote kan, kita punya robot tadi, kita gunakan radio command lah, ya, radio command. Untuk radio command tu, soalan mungkin tanya macam mana sensitifnya radio command boleh dapat, tak boleh dapat. Radio command dengan Bluetooth ni sebenarnya berkaitan lah, tapi kita akan cerita kemudian. Tapi dia adalah kata cukup untuk dapat, dia tak perlu dia kat mana lokasi microbit tu tak kisah. Maknanya dia boleh hantar dan boleh terima signal lah basically. Tak perlu macam di luar kalau kita nak letak dekat bawah kotak ke, dia boleh terima lah, maknanya tak ada gangguan kat situ lah. Kecuali kalau letak dalam bekas besi lah, bekas besi tak ada sebab radio signal tak dapat. Lain pada itu okey. Dan jarak dalam 100 kaki 30 meter macam tu. Maximum power itu 100 kaki lah, 100 kaki. Kita cuba hari tu 100 kaki. 5 tingkat lah, 5 tingkat bangunan lah lebih kurang macam tu. Dapat maximum power lah. Okey. Alright, cikgu ada soalan? Cikgu Din ada soalan? Open banyak pakai ni. Okey. Tak ada soalan, cuma saya nak share dia punya tapak kalau ni. Kau kongsikan aku punya skrin kat je. Ada cikgu-cikgu yang sekolah dia join kami punya yang tu ke? Program Yayasan Peneraju tu? Oh, belum. Ada tak ada cikgu lagi dalam ni? Ada. Tapi tak pasti masuk ke tak? Ada. Ada seorang dua. Okey. Dah boleh lagi? Tak nampak lah cikgu. Okey. Okey, ni contoh tapak dia lah kalau yang kita akan sambung dekat microbit kalau yang nak guna sensor luar. Kat sini macam-macam ada lah microbit akan masuk kat sini. Yang ni dia punya input lah. Input dengan output. Ni contoh sensor lah yang saya beli. Kepada kawan-kawan yang nak tahu pasal ni lah. Sebab microbit tu dia satu je. Yang ni yang selalu kita guna lah. Ada touch sensor, ada temperature sensor apa semua lah kat sini. Okey, tu je nak share. Okey dah. Betul. Dahsyat Cikgu Din. Itu maknanya sekarang ni dari segi aksesoris dia ada banyak aksesoris yang khusus pada microbit pun ada. Dan andai kata macam sekolah yang memang dah ada Arduino set lah, orang kata Arduino punya set, dia boleh pakai terus ya Arduino tu. Maknanya dia tak perlu beli aksesori tambahan yang lain. Dia boleh. Jadi maknanya dia ada dua lah. Kalau ada duit, beli yang aksesoris yang memang microbitnya. Kalau rasa macam ada kengkangan kewangan kat sekolah, boleh pakai terus yang punya Arduino saja. Boleh. Okey. Yang lain? Ada soalan yang lain? Cikgu-cikgu lain? Sebenarnya panjang ni, kita nak cerita sebenarnya. Macam naik shift pula. Apa? Nanti kita buat sesi kedua pula. Sesi kedua pula. Panjang kita lagi. Alright, tak ada Okey, Cik Wan boleh teruskan lah. Okey. Now, apa yang saya nak tunjukkan buat masa sekarang ni adalah apa yang saya nak share sekejap. Kena share balik skrin. Okey, saya share balik skrin. Okey, sekarang ni saya mohon cikgu jika ada apa-apa, cikgu boleh explore dari segi tutorial tu. Cuma saya nak bagi tahu yang tutorial tu, bila cikgu klik tutorial tu, biasanya dia akan tunjuk command yang digunakan untuk tajuk tutorial tu. Kalau kita buka yang home tu kan, yang ni tadi, okey, katakan yang ni tadi, yang tutorial ni, bila cikgu klik nanti, dia akan keluar command yang tengah ni,
command yang hanya nak dipakai masa tutorial tu je. Dia tak akan nampak benda-benda lain. Jadi cikgu jangan terkejut lah nanti. Itu cuma tutorial saja. Tapi kalau nak ikut yang dia punya ni bukan tutorial, dia akan tunjukkan semua command-command yang ada. Nanti kita akan cover semua macam mana dia ada input, contoh yang saya tunjuk tadi, macam mana nak pakai. Okey, saya bagi tahulah. Saya akan tunjukkan satu benda lah untuk yang pakai input, yang pakai sensor ni. Sebelum kita dah nak habis ni kan. Adalah contoh saya nak pakai temperature sensor yang ada pada microbead. Saya boleh terus klik pada sini, temperature ni. Okay, klik pada temperature ni, tarik pada sini. Okey. Lepas tu saya akan guna variable biasanya. Ataupun nak guna terus lah. Kalau nak terus pun boleh. Saya tunjuk terus dululah, senang. Nanti variable tu kemudian. Basic, just show number. Pakai show number je. Show number. Letak sini. Show number letak kosong Letak temperature ni, masukkan kat dalam tu. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Dia akan tunjuk sampai dia highlight kosong tu. Okey. Saya keluarkan. Masukkan balik, kosong. Okey. Apa yang akan dibuat kalau cikgu tengok simulasi ni? Ini simulasi tau cikgu. Dia akan tunjuk 21. 21 ni sebenarnya dalam bentuk darjah Celsius. Mana sekarang ni dia dah baca sensor, temperature sensor yang ada pada microbead tu. Dia dah start baca. Tapi ini simulasi. Okey. Kalau cikgu ada microbead, cikgu boleh downloadkan dia dan cikgu boleh, kalau cikgu nak tengok perubahan, dia akan tunjukkan, cikgu download tu nanti dia akan bagi tahu suhu tu yang ada kat bilik cikgu tu sekarang. Dan kalau cikgu nak tengok perubahan suhu cikgu boleh pegang macam ni lah. Jadi saya ni cikgu pegang macam ni lah, lama-lama. Nanti cikgu akan nampak temperature tu akan naik. Kalau badan cikgu panas lah, kalau badan cikgu sejuk dia akan turun kot. Tapi ni badan cikgu mana biasanya dia akan naik. Ni kalau cikgu tegar pegang ni lama-lama. Kalau cikgu yang mana yang cikgu ada microbead tu. Kalau tak ada tak apa. Cuma yang ini adalah kita nak tunjukkan bahawa sekarang ni dengan command yang ada, yang program yang saya ada ni, dia dah mula baca temperature sensor. Sekarang ni adalah 21 darjah Celsius. Dia dah bagi untuk simulasi. Dan tu dekat sini ni cikgu rasa ada 21 darjah Celsius tu dekat sini kan. Cikgu katakan suhu naiklah kepada 49. Dia keluar tak 49? Mana dia akan keluarkan display sebanyak 49. Cikgu Zaki tu dah tunjuk dah. Cikgu Zaki dah tunjuk dah. Dah panas cikgu sikit kena demam. Tak apa. Belum demam lagi. Belum demam lagi. Jadi bolehlah kau nak buat digital thermometer sendiri, ataupun yang pernah saya tengok sebelum ni pelajar buat projek adalah dia buat alat mengeram telur ayam. Dia buat. Jadi dia gunakan microbead ni, apa yang dia buat adalah pada suhu macam ni, katakan suhu 30 darjah Celsius. Ataupun 37 darjah Celsius, kipas akan berpusing sendiri. Dia akan on sendiri kipas tu. Lepas tu bila suhu tu dah mula turun, dia offkan kipas tu sendiri. Dia ada main dengan lampu, dengan kipas. Dia menggunakan microbead, temperature sensor yang ada dekat dalam microbead, dan juga dia menggunakan lighting sensor, light sensor dekat LED tu sendiri. Okey. Ini contoh cikgu Mana kalau cikgu nak mula pakai orang kata sensor yang ada pada microbead, cikgu boleh klik pada input ni dan tengok kepada ni. Yang ada light level, compass heading, temperature, acceleration. Cikgu boleh try nanti kat sendiri kat rumah. Lepas tu yang music ni cikgu boleh buat music Contoh saya tarik benda ni. Saya buatkan music, nanti kan dia akan berbunyi contoh saya ambil play tone, saya letak kat sini. Nanti rasanya dekat laptop cikgu akan berbunyi. Ada dengar bunyi tak? Tak dengar? Kau dengar? Tak ada. Okeylah, saya ambil lagu. Music saya ambil melodi. Okey, contoh Saya tak tahu cikgu, kalau cikgu buat, cikgu akan dengar sendiri. Kalau cikgu buat command tu sendiri, dia akan bunyi. Kenapa bunyi penting? Saya pun dah tak faham dah. Order forever, on start lah. Okey, sorry. Pakai on start Cikgu akan dengar bunyi birthday. Ada dengar tu? Jangan pakai forever, pakai on start. Saya suruh orang je dengar ni. Maknanya cikgu boleh buat music dengan menggunakan microbead. Cuma satu benda yang tak ada, antara benda yang tak ada pada microbead, dia tidak ada built-in speaker ataupun tak ada built-in buzzer. Tak ada, dia tak ada. Jadi cikgu kena buat sambungan luar. Benda yang paling senang, kalau cikgu tengok simulasinya bila cikgu buat start melodi kan. Okey,
Cikgu nampak tak macam ada kepala jack kat situ yang dia punya sambungan dekat simulasi tu. Kalau cikgu ada headphone, cikgu ada speaker ke, cikgu cuma sambung pin kosong ni pakai crocodile clip dengan yang hujung sekali dan yang ground tu cikgu sambung dekat hujung sebelah sini. Nanti speaker cikgu akan berbunyi dengan apa yang microbeat ni akan punya daripada output microbeat ni. Okay. Sebenarnya saya nak bagi satu lagi tips sebenarnya ni, tapi macam dah banyak sangat pula. Tak apa you, sekali lagi ya. Banyak sangat. Ada masa lagi. Satu minit lagi. Last. Katakanlah cikgu nak buat, biasanya bila kita dah pakai melodi ni ataupun bunyi daripada microbeat ni, kalau kita pakai muzik kalau perasan dia memang akan pakai pin kosong. By default dia akan pakai pin kosong. Untuk muzik dia akan pakai pin kosong. Jadi, kalau dah pakai melodi ataupun muzik ni, cikgu tak boleh buat sambungan lain pada pin kosong tu. Contoh cikgu nak letak lampu LED ke, nak sambung dengan pin kosong ke, ataupun nak letak servo motor dengan sambungan dengan pin kosong, dah tak boleh dah. Sebab kalau dah pakai melodi tu, memang pin kosong ni memang khas untuk muzik. Ada microbeat. Jadi yang lain-lain ni adalah LED, radio. Radio ni macam biasalah untuk mengawal. Radio ni bukan radio rumah tu Radio ni adalah kita nak buat orang kata communication between microbeat ke microbeat ataupun microbeat ke handphone. Dan yang lain-lain lah, loops, logic semua nanti kita akan kemudian lah benda-benda tu semua. Jadi saya rasa, lagi berapa minit lagi kita ni? 30 minit 5 minit. Okey. 5 minit. Okey, ada apa-apa soalan tak cikgu sebelum ni? Saya tak nak cerita panjang lagi ni. Nanti kan kita buat sesi lain kot. Ya. Ni Cikgu Adinda ada soalan Ada soalan tak? Melodi tu memang kita guna yang dalam tu je ke ataupun boleh download daripada lain, lagu lain? Setahu saya lah, so far dia tak boleh download directly. Mana cikgu kena tulis balik dia punya tu. Ya, dia punya beat apa benda semua tu. Tapi secara jujurnya saya tak pernah lagi buat muzik. Ya? Memang guna yang dalam yang sedia ada ni lah. Ya, sebab saya tak berapa pandai muzik. Saya tak pandai nak guna. Sebab kita boleh je buat suci dalam debu. Sebab masa saya buat latihan guru dengan latihan guru JU RBT tu, ada satu cikgu tu memang pandai muzik. Dia tulis balik kod muzik lagu di dalam debu, kalau tak salah saya. Ada tulis balik. Dia gunakan ni cikgu. Dia gunakan kalau tak salah saya, dia pakai Playtone macam tu lah. Playtone rasanya. Playtone. Yes. Dia pakai Playtone. Saya nak cerita pun saya tak pandai muzik tu je. Ya, saya pun tak tahu juga. Boleh download daripada Google ke apa ke lagu yang sedia ada kan? Keluar kan? Dia tak boleh download. Dia download tak boleh. Dia maknanya dia kena tulis balik muzik tu. Okay. Ya? Alright. Okay. Ada apa lagi soalan? Ada soalan lain? Encik Izwan. Ya. Saya ada dua soalan. Soalan pertama tentang yang tadi Encik Izwan terangkan tentang post tu. Dia Encik Izwan tunjukkan untuk post satu karakter, satu huruf demi satu huruf kan. Kalau yang macam katakan saya nak control speed untuk string yang macam tadi Encik Izwan letak nama Izwan. Ya, tadi, betul. Yang itu boleh control speed dia tak? Kalau nak jadi dia perlahan sikit ataupun laju sikit boleh tak? Okey. Buat masa sekarang ni, saya tak nampak cara untuk control scroll string tu. Saya tak nampak lagi. Okey. Memang tak nampak lagi kat mana-mana yang saya boleh control string tu. Tak boleh. So hanya boleh huruf karakter sajalah, satu-satulah. Maknanya kalau cikgu nak buat, maknanya cikgu kena buat macam I, tapi dia dah tak jadi scrolling dah cikgu. Dia akan bentuk I, lepas tu dia akan Z, dia tak bukan scroll macam teks tu tak, bukan. Okey. Soalan yang kedua, tadi masa Encik Izwan terangkan demo, Encik Izwan ada buka beberapa projek baru kan? Katakan yang projek lama tu saya tak save, okey tak? Dia akan automatic save ke apa? Ataupun setiap kali saya kena save baru dia akan masuk dalam tu folder. Okay. Cikgu kena tekan save. Kena tekan save. Dia bukan auto save. Bukan auto save. Cikgu kena tekan save. Okey. Itu saja. Alright, okey. Ada apa-apa lagi cikgu? Sebab saya nak sharekan ada beberapa video lah yang ada yang terakhir ni sebelum kita habis.
Saya nak ambilkan slide saya sekejap. Izzuan, Ya. saya ada soalan. Ha? Cuma ada tak untuk versi offline-nya? Ada, versi offline memang ada. Memang ada. Ada. Versi offline memang ada. Memang ada. Okey. Cuma Okey. sebab satu benda lah, biasanya saya akan bagi tahu terutama kepada guru-guru yang mengajar di pendalaman di Sarawak ni, dia ada versi offline dia. Cuma nanti dia tak boleh nak update jika ada sebarang updated dekat MacBook ni. Dia tak ada. Mana dia akan versi lama. Kita tak boleh update manual lah. Maksudnya kita tambah untuk library dia. Ya, kita maknanya kita kena tambah sendiri lah, manual lah. Okay. Cuma katakanlah orang kata cuma yang MacBook ni saya cuma nak bagi tahu. MacBook ni dia adalah versi online tapi dia tak sepanjang masa menggunakan internet. Untuk pertama kali, contoh untuk hari ni kita start pakai MacBook kan, kita pakai internet, kita dah buka semua MacBook, katakanlah kita internet tiba-tiba tak ada, putus. Dah tak ada kita masih lagi boleh menggunakan MacBook tu sebab dia akan simpan dalam cache. Jangan clearkan cache kita tu. Pindahkan cache tu, jangan clearkan cache. Kalau macam dekat sekolah saya banyak pakai netbook tau. Adakah sesuai untuk microbit ni? Untuk netbook sesuai. Boleh. Netbook boleh. Sebab apa? Kenapa dia online? Sebab kita tidak terikat kepada requirement pada laptop ataupun PC kita. Itu sebab dia online benda tu. Dia tu sebab kita tak perlu orang kata spek nak kena PC macam ni ke, laptop macam ni ke. Kalau online dia tak kisah. As long boleh browse, dah boleh tu je. Kadang-kadang satu kelas sampai 30 orang kan. So bila 30 orang tu tak kuat internet dia tarik banyak. Tu yang jadi hang ke apa kan. Jadi saya cadangkan cikgu, starting tu pakai internet, lepas tu dah tak payah dah. Tak perlu. Tapi jangan clearkan cache tu cache tu jangan clearkan. Alright. Itu saja. Okey cikgu. Ada apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada saya sambung cikgu Saya sambung nak tanya je. Kalau boleh. Kalau nak beli berapa sekarang harga? Okey, sekarang ni set Kalau set yang kita ajak, kita kata kita share kita punya ni dengan cikgu RBT ni, kita maknanya kita ada satu set ni yang kalau cikgu nampak kat sini ada apa cikgu yang ni? Kita tak nampak cikgu Yang ni. Dia kabur. Yang ni. Rapat sangat. Rapat. Okey macam ni. Okey. Yang ni sebab ini apa yang kita gunakan dengan cikgu-cikgu RBT lah, cikgu JU RBT. Kat dalam ni dah termasuk microbit dan termasuk sekali dengan aksesoris battery holder, dia ada USB cable semua dan ada crocodile clip semua. Yang ni dia ada banyak barang kat dalam ni lah. Yang ni harga dia RM98 cikgu sekarang. Hello cikgu. Okey. Alright. Cara pembelian dia macam mana? Okey, cara pembelian dia sama ada senang cerita sebenarnya cikgu boleh contact saya direct je. Nanti saya akan uruskan semua. Maknanya dia ada fikir mana kalau cikgu nak pakai LO pun boleh, nak beli sendiri pun boleh. Okey, saya sambung lagi boleh ke? Ada apa-apa soalan lagi? Okey, boleh. Macam mana saya nak share lagi skrin yang baru ni? Aduh, sekejap biasalah dia terus lupa dah. Okey, saya stop sekejap sharing. Saya buka sekejap. Saya sharekan yang kita punya slide ni tadi. Okey, sebenarnya kita dah banyak dah cover untuk slide ni. Apakah itu microbit semua kita dah buat. Kita punya tutorial kita dah buat. Nanti saya akan sharekan slide ini kepada Cikgu Zaki. Okey, ini contoh-contoh projek yang kita boleh buat kalau kita boleh saya boleh klik kat sini ke tidak. Okey. Contoh saya tunjukkan ini. Tiba-tiba dia gelap dah. Minta maaf dia. Saya memang slow. Tiba-tiba jadi macam ni pula dah.
Sudah. Uh, Tak apa. Cikgu nampak apa kat saya Video tu nanti boleh letak dalam grup nanti. Video saya letak dalam grup lah nanti. Ah. Video ni semua. Jadi sebenarnya saya nak tunjukkan apa contoh-contoh projek yang boleh buat dengan menggunakan microbit lah. Cikgu nampak saya punya slide Nampak. Okey. Next adalah dia dah tiba-tiba dia hang. Aduh. Okay, untuk makluman semua Cik Wan kita dah letak dalam kita punya grup teknikal. Lepas ni saya akan tambah nombor Cik Farid. So apa-apa hal, urusan nak beli ke, nak tanya detail ke, boleh direct terus WhatsApp dengan dia lah. Boleh check nombor dia dalam grup teknikal kita. Okey, tak apalah cikgu. Maknanya saya pun rasa saya punya ni pun dah restarting balik. Ya. Tak apalah, nanti saya akan sharekan saya punya presentation tu dengan Cikgu Zaki dalam grup tu nanti. Cikgu boleh ambil dan cikgu boleh gunakan. Sebenarnya selain daripada kit ni yang kita pakai ni, kita juga bila cikgu beli kit ni, kita akan bagi satu orang kata soft copy lah. Maknanya soft copy tu macam mana kita nak pakai apa barang yang ada kat dalam kit kita ni. Contoh-contoh yang ada nanti saya akan sharekan kalau cikgu ni, kalau cikgu berminat. Lepas tu saya rasa cukup sampai sini je lah dulu Cikgu Zaki, saya rasa. Okey, alright. Baik, terima kasih Cik Wan. Alright, so sekarang saya sharekan saya punya screen dulu. Okey, untuk makluman semua lah mana yang dah bagi email pada saya tu, saya dah masukkan dalam kita punya Teams. Alright. So dalam Teams ni saya dah letakkan, saya dah tambah lah beberapa channel. Okey, kita ada planner di sini. Okey, kemudian kita ada laman web ke Stamp Hub Ustaz Badi. Okey, Elvira. Ini semua laman web Kalau cikgu lupa dia punya address dia, boleh buka Teams, just klik je pada link ni. Okey. NRC punya website ada. Slow. Okey, Elvira punya page Facebook pun ada. Okey, NRC punya Facebook pun ada. Alright. Microbit yang baru kita belajar tadi pun ada. Kemudian untuk make code pun ada di sini. Kalau katalah cikgu terlupa lah dia punya URL semua kan, masuk dalam Teams, tengok dekat kita punya Teams lah. Okay. Alright. So saya putar balik ke sini. Okay. Baik. Jadi dah hampir 2 jam lah. Okay, Cik Wan dah bagi input pada kita semua. So harapan saya tak banyak, sikit je. Okay, apa yang dapat belajar hari ni, okay, cikgu boleh implement lah dalam apa juga projek pertandingan yang akan cikgu masuk tahun ni. Tak kira lah NRC ke, MRC ke, kalau rasa boleh combine dua ni, combine aja. Kalau kata tak tahu nak macam mana, boleh cek saya. Saya boleh bagi idea. Okay, sebab mungkin dekat microbit ada certain sensor yang dia tak boleh nak guna. Okay, pada Lego punya produk, NRC ada certain sensor yang tak boleh guna. Jadi kalau kita combine dua-dua ni, projek cikgu tu insyaAllah akan boom lah meletup. Okay, saya ada, Cik Adam ada, okay, lepas tu Cik Azrul, okay, okay, Cik Bob pun kita ada. Alright, jadi banyaklah yang boleh tanya. Alright, kalau ada keperluan, alright, kita akan buat untuk sesi yang kedua dan ketiga pula depan ni lah. Pasal cuti kita tambah lagi 3 minggu, 2 minggu kan. Alright. And untuk makluman juga lah, mana-mana yang free tu, Cik Wan dia ada buat bengkel sharing setiap hari Selasa hingga Khamis kalau tak salah. So nanti mungkin Cik Wan boleh letak dalam kita punya grup lah maklumat-maklumat pasal sesi-sesi ni. Okay, so mana-mana yang free tu boleh join. Yang tu bercampur lah, tak ada masalah. Okay. Hari ni kita ada lebih kurang 25 orang. Alhamdulillah lah. Okay. Saya akan bagi satu link untuk cikgu daftar kehadiran ada dalam grup. Alright. So cikgu masukkan nama apa semualah. Dalam ni pun saya letak juga in case ada yang terlepas. Right. Boleh masukkan nama just untuk rekod. Kalau kata boleh masuk dalam sistem SPL KPM nanti ladap, saya akan cuba masukkan. Tapi tak janjilah, saya cuba aja. Okay.
Alright. Sebelum saya tutup sesi, ada soalan terakhir daripada cikgu-cikgu yang boleh atau nak ditanyakan kepada kita punya speaker pada hari ini? Saya bagi dalam 2 minit. Ada tak? Kalau ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Cik Zuan. Okey, Cikgu Amir, silakan. Ada satu tadi lupa nak tanya pasal external sensor tu, berapa maksimum yang kita boleh guna untuk itulah microbit. Okey. Sekarang ni untuk kata berapa maksimum sensor yang kita boleh pakai, selain daripada yang internal kita cerita eksternal Internal tu maknanya apa yang ada lah, mana temperature sensor, light sensor, apa benda semua. Tapi untuk sambungan luar, saya lupa dah tunjuk satu benda lagi sebenarnya. Boleh ke saya share yang last? Sebenarnya tunjuk. Sebab benda ni penting Silakan. Okey, saya share satu lagi. Sebab benda ni penting lah, saya lupa nak cerita. Itulah. Okey. Apa-apa pun cikgu, kalau cikgu cari dekat internet dekat browser ni, cikgu cari microbit pins. Saya rasa dekat dalam website dia pun ada. Tapi kita tengok microbit pin ni, cikgu tengok. Sebenarnya microbit pin ni kalau kita tengok dekat sini, ada microbit pin. Okey, microbit pin. Okay. Dia microbit pin ni, kalau cikgu tengok yang sebelah, macam mana saya nak ke sini. Sekejap. Cikgu nampak saya tengah buka sekarang Okey. Microbit pin ni kalau cikgu perasan, yang kecil-kecil yang saya kata tadi yang macam piano tu, inilah dia cikgu sebenarnya. Yang cikgu nampak 0, 1, 2 ni adalah analog in. Tapi yang kecil-kecil ni sebenarnya juga adalah dia punya I/O dia. Yang ni. Mana yang ni adalah pin 3, kalau kita tengok dekat fizikal dia tu, dia yang kecil saya pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Jadi maknanya daripada sini inilah jumlah I/O yang cikgu boleh pakai. Okey, jadi berapa banyak sensor luar yang cikgu boleh masuk tu, depend pada sensor tu ada berapa I/O dia satu, power dengan ground dia berapa. Tapi yang penting I/O dia, contoh macam PR kita punya IR sensor, saya pakai 5 IR sensor. Jadi kat situ saja saya dah pakai 5 pin. Okey, saya dah pakai 5 pin untuk IR sensor. Katakanlah saya nak tambah pula ultrasonic sensor. Saya dah ada IR sensor, saya pakai pula ultrasonic sensor. Katakanlah ultrasonic sensor ada 2 pin. 2 pin yang kita kena pakai. Jadi mana kat situ kita dah pakai 7 pin. Jadi maknanya yang kita ada dekat microbit ni kita cuma ada dalam 22 kita ada lebih kurang dalam, kalau tak salah saya ada 16 pin kalau tak salah aku. Kalau tak salah saya ada 16 pin saja yang ada pada microbit yang kita boleh buat untuk sambungan luar. Jadi bergantung kepada berapa banyak sensor cikgu tu, berapa banyak pin yang dipakai. Itu yang tu first kali lah, apa-apa pun cikgu rujuk kepada pin yang orang kata pin diagram yang ada pada microbit ni. Cikgu. Okey, juga Amir menjawab soalan. Okey, terima kasih. Lagi satu nak tanya, yang pin yang kecil-kecil tu, boleh ke kita klip kat situ kalau nak guna? Tak boleh. Dia tak boleh main klip pakai crocodile clip, tak boleh. Cikgu kena pakai macam mana yang cikgu edge connector tadi, cikgu apa tadi? Cikgu Din, Syarudin. Cikgu Din ada tadi tunjuk tadi, Cikgu Din. Dia boleh beli yang macam tu ataupun dia memang ada. Kalau kita tengok dekat sini, saya tunjukkan website Elvira lah kot. Saya tunjukkan website Elvira. Okey, cikgu boleh tengok dekat, kalau produk ni cikgu tengok dekat sini. Mana cikgu tak nak beli, cikgu cuma perlu beli edge connector saja. Yang ni, yang edge connector ni cikgu. Kalau sorry gambar tak berapa clear tu. Yang edge connector ni, maknanya dekat hujung sebelah sini kita akan masukkan microbit kita. Jadi kita boleh pakai pin-pin yang kecil-kecil tu. Jangan pakai yang crocodile clip cikgu. Crocodile clip tu nanti bila cikgu clip, dia akan short dengan pin yang sebelah dia. Okay. Kita pakai edge connector. Okay cikgu? Alright. Okay, Cikgu Amir. Okay, terima kasih. Okay, yang lain ada soalan? Encik Izwan nak tanya, apa beza antara pin yang besar tu 0, 1, 2, 3 dengan yang pin yang kecil-kecil tu? Ada beza tak? Dia okey. Dia kalau ada cerita detail cikgu sebenarnya, kalau cikgu tengok dekat pin ni,
Dia beza penggunaan dia adalah kita berdasarkan kepada orang kata pin diagram yang saya tunjukkan sekarang ni. Okey, kenapa dia ambil 0, 1 dan 2 ni pin yang besar? Sebab dia tak ada share dengan benda yang lain. Macam contoh P11 ni, dia sebenarnya digunakan untuk button B ni. Button B ni adalah P11, button A adalah P5. Tapi kalau cikgu perasan yang P0, P1 dengan P2, dia cuma adalah untuk analog in saja. Mana dia GPIO lah, dia GPIO punya pin. Semua ni ada GPIO tapi dia ada sekadar dia ada reserve macam ni. Pin 12 dia ada reserve untuk accessibility P12. Maknanya P12 ni kita tak boleh pakai. Beza dia cuma adalah dari segi function dia tu ada yang kita boleh pakai, ada yang kita tak boleh pakai. Mungkin ada yang share, ada yang tak share. Dan yang keduanya adalah dari segi size sebab accessible lah. Maknanya kalau yang besar ni, kalau kita punya, katakanlah kita punya sistem tak berapa complicated sambungan dia, kita cuma perlu memakaikan 3 pin, kita cuma pakai 0, 1 dan 2 sahaja. Boleh pakai crocodile clip ataupun banana clip. Kalau yang lain nak pakai kecil-kecil ni memang kena pakai edge connector. Okay. Ya, boleh. Thank you. Terima kasih. Okay, ya, sebelum terlupa Cik Wan, ada yang bertanya pasal pertandingan. Sebelum lupa lah, untuk microbit ni dia ada pertandingan khas dia, nama dia MRC. Betul kan? Betul. Mungkin detail untuk pertandingan tu nanti Cik Wan boleh share lah dalam grup. Boleh. Nanti saya akan sebenarnya saya ada dekat dalam slide tu, saya akan share. Alright. Nama pertandingan sebab dulu saya main. Saya ingat. Okay. Ada soalan lain cikgu sebelum saya tangguhkan sesi ni? Mungkin nanti kita buat sesi 2, sesi 3 pula. Ada 2 minggu lagi cuti kan? Boleh. Saya sedia je. Okay. Jadi saya buat tadi lah. Mana cikgu yang nak belajar detail lagi, mungkin untuk bab-bab lain tu, Cik Wan dia ada buat sesi belajar, sesi sharing. Okay, setiap pagi. Nanti kita akan minta dia keluarkan dia punya jadual dia. Cik juga boleh tengok lah. Boleh join. Saya tak pasti dia guna platform apa. Tapi rasanya YouTube Dia pakai Skype. Pakai Skype. Okay. Detail boleh rujuk dengan Cik Izwan nanti. Okay. Alright. Sebelum terlupa, saya akan balik menyetolong cikgu semua isi semula borang yang saya dah sharekan dalam grup. Alright. Lebih kepada saya nak kumpulkan nama dengan kehadiran untuk hari ini saja. Saya akan berbincang dengan kita punya SU ladap di jabatan lah. Kalau kita boleh dikira sebagai salah satu ladap, kita akan masukkan. Hopefully boleh lah. Sebab 2 jam ni kan. Saya cuba. Okay. Semoga dengan apa yang Cik Izwan dah sharekan pada hari ini dapat membuka sikit lah. Okay, kita punya minda lah. Alright. Nak kata kalau sebelum ni kita hanya kenal Lego saja, Arduino, ni microbit. Banyak benda yang kita boleh buat. Okay. Harapan mungkin tahun ni lah kalau kata jadilah pertandingan Open NRC tu, ada cikgu yang combine microbit dengan Lego. Kalau dapat ni, full mark boleh bagi ni ke? Betul Cik Adam? Okay. Tapi still tengok juga pada syarat-syarat pertandingan lah. Dan untuk microbit ni pun dia ada pertandingan dia sendiri. Okay, nanti kita akan minta Cik Zuan kongsikan maklumat dia. Okay. Kita pun takkan nanti setakat ni saja. Saya akan cuba cari lagi apa saja yang ada. Kita akan tambah baiklah kita punya knowledge, okay, pasal robotik ni. Okay, banyak sebenarnya kat luar tu. Right? Saya tak nak kata kita tumbuh dah satu saja. Biar kita open, kita tahu semua. Jadi bila kita tahu semua ni, banyak benda yang kita boleh buat lah. Okay. Right. So dengan itu saya harapkan lepas ni mana yang naik ketul keluarga tu nak sambung kat dapur tu boleh lah. Ketul keluarga boleh sambung tugas masing-masing. Okay, jaga diri masing-masing. Jangan duduk luar lama sangat. Jaga kesihatan. Kita ada 2 minggu lagi. Hopefully kita minta lah, kita doa lah supaya raya ni kita boleh balik kampung kan. Nak jumpa kita punya orang tua kan. Kalau tak ada raya ni, sedih rasa ni. Okay. Alright. So dengan itu saya sudahilah dengan ucapan terima kasih kepada Cik Zuan, Cik Farid. Okay, kita punya tetamu daripada Elbar System. Okay, tak lupa jugalah tetamu kita daripada Sasbadi pun ada, dia join sekali. Terima kasih banyak cikgu-cikgu yang sudi luangkan masa. Dan saya perasan ni ada seorang yang namanya Dr. Hazura. Terima kasih jugalah Doktor. Okay. Alright.
hopefully lepas ni kita akan tambah baik lagi kita punya sesi penyampaian. So dengan itu terima kasih banyak sekali lagi. Kita jumpa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu-cikgu.